Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat kita kumpul lagi. Maaf lambat. Minyak motor nak habis, jadi kena berhenti isi minyak aja. Jadi tak sempat nak cepat sampai. Ala kulli hal kita dah berkumpul, insya-Allah ni kita teruskan kelas pengajian kita berkenaan fiqh ringkas berskut Quran dan Sunnah. Yang kali terakhir kita bincang itu kita dah masuk pada solatul jamaati, itu yang bab ke-7 solat jamaah, dan kita bincangkan hal ihwal berkaitan dengan tajuk solat jamaah tu macam mana, kepentingan dia, dan bahkan yang betulnya macam kita kata itu dalil yang kuat menegaskan bahawa untuk yang lelaki dia sepatutnya pergi berjemaah di masjid. Untuk wanita ada kelebihan saja, dia tak buat pun tak apa. Cuma dari situ kita bincang kita yang panjang lebar itu berkenaan masalah soft lah kan, masalah putus jemaah ke tidak dan sebagainya, apa syarat-syarat masalah jemaah tadi, adakah boleh kalau imam tu jarak jauh daripada makmum. Yang tak dibenarkan macam kita kata itu solat di belakang soft bersendirian saja, bukan masalah jarak kita ni imam, bukan masalah jarak dengan imam. Solat bersendirian belakang soft saja yang tak boleh. Okay. Hari ini insyaAllah kita masuk pada bahagian ke-8 tajuk ke-8 daripada Kitabus Shalah, iaitu berkenaan dengan tajuk Al-Imamah, imam. Ya, sebenarnya tajuk ni yang penting sekali bagi orang yang berjemaah. Ini yang penting sekali dia kena belajar. Baik, Al-Babus Samin, bab yang ke-8. Fil imamati fis salah, dalam keimaman dalam solat, mengenai imam dalam solat, kelayakan untuk menjadi imam dalam solat. Wal maqsudu bil imamati irtibatu salatil mu'tammi bi imamihi. Dia kata yang dimaksudkan dengan imamah ni, keimaman ni adalah ikatan solat orang yang berimam dengan imamnya. Berkaitan solat orang yang berimam dengan imam dia. Macam mana hubungan dia dengan imam tersebut? Macam mana dia solat berjemaah dan sebagainya. So apa hubungan dia dengan imam? Macam mana hubungan tersebut? Jadi first kita masuk, dia kata wa fihi masailu, padanya beberapa persoalan. Al-masalatul ula, persoalan pertama, man ahaqu bil imamati, siapakah orang paling layak untuk menjadi imam. Okey. Bayana Rasulullah SAW, telah menerangkan Rasulullah SAW al-ahaqu bil imamati wal aula biha fi qawlihi, telah menjelaskan Rasulullah SAW yang paling layak dengan imam, menjadi imam, dan juga yang paling utama dengan keimaman adalah dengan sabda baginda SAW, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Okey, yang mengimamkan satu kaum tu yang paling kuat membaca, paling banyak membaca di kalangan mereka akan kitab Allah Taala. Cuma aqra'ukum ni masalah dia pada zaman Nabi, seorang yang menghafal Quran dipanggil qari atau qurra, plural dia. Dia gelaran macam zaman kita panggil hafiz kan. Hafiz dalam istilah para ulama sebenarnya untuk penghafal hadis, bukan penghafal Quran. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, Al-Hafiz Al-Mundhiri, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, gelaran itu digelar kepada mereka kerana hafalan hadis mereka yang banyak, bukan sebab hafal Quran. Dan dahulunya bila sebut orang tu qari Quran tu, maksud dia bukan macam musabaqah pula. Tu kena jaga juga. Dia bukan musabaqah tu. Dia aqra'ukum li kitabillah tu maksudnya orang paling banyak hafal Quran. Sebab kita tahu sebab cara Nabi nak pilih ketua. Bila Nabi kata ma ma'aka minal Quran, Nabi tanya pada setiap orang dalam satu pasukan tentera Nabi nak hantar. Kadang-kadang Nabi dah sebutkan yang kita baca ni, tapi kadang-kadang Nabi akan tanya, apa ma ma'aka minal Quran? Apa engkau ada dari Quran? Apa engkau ada dari Quran? Dia sebut apa engkau ada daripada Al-Quran tu maksudnya apa yang kau hafal lah. Bukan yang simpan scroll dalam beg. Ada dalam beg ada scroll Quran, tak. Sebab membaca daripada tulisan pada zaman Rasulullah SAW dahulu tak dibuat dalam menjadi imam. Sering berlaku, saya perhatikan macam orang Ramadan tu kan, kita tengok banyak orang bukan sibuk nak beli Quran besar, buat lepas tu tempah stand Quran besar.
letak Quran besar dekat depan imam untuk dibaca. Ini sebenarnya perbuatan ni hanya warid daripada perbuatan hamba Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah izinkan dia buat, bukan bermaksud itu adalah sunnah. Kadang-kadang kita kena faham, orang yang baru masuk Islam ke baru nak belajar Islam, keharusan untuk dia tu diringan-ringankan. Orang tu tengah bersemangat kan, jadi dia biarkan macam tu, bukan maksud dia itu ajaran yang patut dibuat. Sebab tu kenapa bila nanti kita baca depan sikit kan, Amr bin Salamah dia menjadi imam satu kampung dalam keadaan umur dia 6-7 tahun. Ada riwayat kata 5 tahun, 5 atau 6 tahun. Dia jadi imam satu kampung sebab dia paling banyak hafal. Bukannya yang lain-lain kalau ikutkan solution, mungkin pakcik-pakcik yang tua lagi layak, tapi mana begitu tak ada dijadikan solution bentang depan dia, buka scroll solat pakai baca. Ni masalah sikit. Walaupun ada kata para ulama kata apa keharusan untuk solat sunat. Solat fardu tak boleh sama sekali. Solat fardu tak boleh sama sekali. Tapi saya pribadilah ada kadang-kadang saya ikut imam-imam kan kalau Ramadan ni. Ada orang yang saya dengar bacaan dia sedap. Bismillah. Dan saya ni lah memang seronok pasal dia sedap. Tapi bila saya tak tahu dia baca daripada handphone ataupun daripada Quran untuk solat isyak, saya tak ikut dari jadi imam. Saya tak ikut dia. Ini kalau dia kata solat sunat tu ada keharusan para ulama kata kan. Tapi untuk solat fardu tak boleh. Ini masalah. Sebab kita kononnya nak khatamkan Quran, kita baca walaupun dalam keadaan macam tu. Tak dibenarkan. Sebab yang paling layak jadi imam tu ni lah, aqra'ukum li kitabillah, bukan paling sedap baca, paling banyak hafal. Okey. Fa in kanu fil qira'ati sawa, jika mereka dalam pembacaan serupa, fa'alamuhum bisunnati, maka orang paling tahu di kalangan mereka tentang sunnah. Sunnah ni penjelasan kitab, penjelasan Al-Quran. Maksud atau pengertian Al-Quran tu itulah sunnah. Okey. Fa in kanu fi sunnati sawa, jika mereka pada dalam sunnah ni sama saja, semua serupa, semua faham yang sama. Fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling awal di kalangan mereka dari segi hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau mereka sama dalam hijrah serupa serentak. Fa aqdamuhum silman, maka yang paling awal di kalangan mereka masuk Islam. So Nabi letakkan mula-mula sekali masalah bacaan. Okey. Maka fa'aulan nas, maka manusia paling utama, wa haquhum bil imamati, dan paling layak dengan keimaman adalah yakunu ala nahwi tali, akan terjadi di atas bentuk berikut. Pertama, ajwaduhum qira'atan. Okey. Dia maksud dia yang paling elok di kalangan mereka dari segi bacaan. Wa huwa alladhi yutqinu qira'atul Quran, dan dia adalah orang yang teliti ataupun mahir dalam pembacaan Quran. Wa yati biha ala akmali wajhin, dan dia datangkan bacaan tersebut di atas sesempurna-sempurna bentuk. Contoh dia tak ada ra jadi ra. Dia memang hafal Quran banyak, kadang-kadang ada yang pelat. Walaupun pelat tu sebenarnya kena dibaiki. Dan selama saya tengok memang ada orang macam anak saya seorang, dia belajar kat Yaman, dia kecil-kecil Ar-Rahmanir Rahim. Tapi bila dia pergi ke Yaman, kawan-kawan dia yang Arab, dia kadang-kadang masalah bacaan Quran ni, kita duduk dengan guru baca, kan, guru betulkan bacaan kita. Balik rumah kita latih untuk lidah kita sebut macam guru kita ajar. Dia bukan besok minggu depan datang baru sambung belajar. Banyak orang kadang dia lupa. Jadi macam bila guru tu betulkan bacaan ra tadi, luar kelas kawan-kawan dia ajak dia, letak batu bawah lidah lah. Kurr, kan, betul tak tahu lidah. Sampai dia boleh ra, sampai tak pelat sebenarnya. Ini masalah keupayaan tu kena buat. Dia tak boleh. Macam orang yang paling boleh datangkan dengan bentuk paling betul, atau macam ain dengan hamzah dibezakan, kan, paling jelas ain dengan hamzah dia, ataupun sin dengan sad dibezakan, ta dengan ta bezakan, dal dengan dad bezakan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan yang paling betul bacaan atau paling ni. Dan ini berlaku bila orang tu banyak baca, banyak membaca Al-Quran. Bila orang tu banyak membaca Quran, dia akan boleh baiki bacaan dia. Tapi kalau baca sekali-sekala, setahun sekali, memang takkan boleh betul lah. Kan kena tadarus Ramadan saja. Memanglah. Sampai bila pun tak pakai pandai. Macam anak saudara saya tu sampai hilang. Ra tu jadi ra. Ra, Ar-Rahmanir Rahim jadi Ar-Rahmanir Rahim. Mana dia latih sampai hilang. Jadi kalau orang saya tengok dia boleh buat kan, daripada kecil tak pernah ada sebutan betul, dah tua-tua boleh kan. Apa masalah dia? Dia bukan dia datang ke Yaman tu dah umur 13 tahun. 13-14 tahun. So boleh betulkan. Balik Malaysia ra tak gagap dah. So
So benda orang yang paling betul bacaan maksud dia. Ni pun tak ada kaitan dengan masalah tarannum. Tak ada kaitan dengan tarannum. Sebab tarannum ni bukan ilmu, termasuk daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Bahkan semua ulama yang karang kitab ulum Quran, Hatim Suyuti kan, ataupun selain daripada beliau, bukalah kitab Itqan ke, kitab Burhan fi ulum Quran ke, Zarkashi, takkan jumpa dalam tu tarannum tu termasuk daripada ilmu khas dalam pembacaan Al-Quran. Tak ada. Tak pernah ada sebenarnya. Tapi bila orang kita dah mula start ni kan, dia letak, dia orang tak faham tu bukan masalah tu. Masalah Quran tu dibaca ikut lenggok lagu tu, bukan masalah menyedapkan bacaan Quran. Soalan dia kenapa kena ikut lagu tu? Sebab bila ikut lagu tu, dia akan jadi bacaan Quran tu 2 jadi 6, 6 jadi 8 kan, dengung 2 jadi 16. Ikut-ikut sukatilah. Pasal janji rhythm tu yang dia nak. Bukan masalah sedap tu, rhythm. Ini yang dimaksudkan dengan tu. Maka sebab apa? Bila teguran tu dibuat, belajar bacalah. Tak ada hadis sahih pun. Bila orang ambil kata tarannum tu, ambil daripada Nabi kata laisa minna man la yataghanna bil Quran, bukan golongan kami siapa yang tak melagukan Quran. Lagu tu maksud dia dengan natural, bukan dengan yang kita mesti ikut rentak orang ni. Betul lah sekali bila ada baru ni keluar apa Nusantara apa? Langgam Jawa. A'udzu billah. Ya kan dia ke panjang ke lenggok ikut lagu Jawa. Dah cakap macam mana? Kita marah pula, kau tak boleh, salah. Lah, awak buat time lagu Parsi Aci pula. Jawa, marah orang Jawa. Oh, Parsi boleh. Jawa tak boleh sebab apa? Tu balik pada asal itu bukan cara bacaan Quran dimaksudkan dengan melagukan Al-Quran. Bahkan Syekh Muhammad Ayub apa dia kata Al-Rakani, imam Masjid Nabawi tu, dia bukannya tarannum. Sebab tu kalau orang belajar Quran dekat Yaman, dekat Saudi Arabia, dekat Pakistan sebagainya, tak jumpa tarannum. Awak pergi Mesir jumpa tarannum. Dia ada tempat dia. Makan saya gelak bila Kalsum, penyanyi Mesir tu, yang nyanyi tu kan, Kalsum tu dikatakan dia adalah contoh tarannum terbaik. Atau ustaz kita zaman dulu bawa geset dia balik Malaysia untuk tiru lagu, cara dia melenggokkan suara dalam nyanyian dia, Quran ikut itu. Ini masalah yang orang tak faham. Ini kadang bila tu saya tengok Ustaz Fasan dimaki dalam Facebook dia pasal ada orang potong tu kan. Teruk sangat. Tapi nak balik pada asal ajwaduhum, yang paling betul bacaan. Macam dulu ada satu tempat saya tengok, tempat imam ni, dia lagu sedap. Tapi benda tak dengung-dengung, benda tak mat jadi mat, benda mat jadi tak mat. Dia ikut suka hati dia je. Kita macam dah orang tegur dah, cakap dengan dia. Dia kata ustaz dia daripada UIA kata boleh. Kan orang pula bila dengar lagu tu, dia dengar lagu yang sedap, bukan masalah maksudnya. Kan JJ air mata dengar kan. Bila dengar apa lenggok suara tu sampai itu sekali. So itu salah, bukan itu dimaksudkan. Yang maksud paling elok bacaan tu adalah yang teliti dalam pembacaan Quran dan datangkan Quran tu bacaan tadi dengan sesempurna wajah. Bahkan ditambah itu kan orang yang apa al-alim fikih solah, yang tahu tentang hukum fiqh solat. Nak batalkan solat macam mana? Kalau dia terkentut, dia nak buat apa? Jangan dia macam keras. Buat apa? Tak tahu nak buat apa. Kan? Saya cerita kan, dia tu kan lawak tu, bypass saya cerita tu kisah benar. Bukanlah benda tu dia tipu, benda betul berlaku. Orang Malaysia kita kan suka tolak jadi imam. Engkau lah kan. Engkau lah kan. Awak lah. Dan last kali tertolak seorang. Dia ni askar. Biasa dekat tempat askar tu adalah surau dia kata. Lepas tu dia sampai kat bawah tu, satu hari imam tak ada. Semua masuk kan. Jadi kolang tertolaklah seorang. Dia kata aku tak boleh lah. Jadi je lah dia kata. Solat Zuhur pun bukannya baca Quran. Dia start Allahu Akbar, kawan semua ikut Allahu Akbar. Lama kan? Habis pasal cerita, lama. Aku tak boleh lah. Ini contohlah masalah kan. Ini konsep yang pertama. Dia sebenarnya masalah orang yang jadi imam, dia tak ada apa-apa yang dia perlu tahu dalam masalah solat dia tadi, kecuali sama macam orang lain dalam masalah taharahnya, masalah rukun ke, masalah wajib solat ke, masalah sunat solat ke, semua dia buat sama. Bahkan seorang imam dalam mazhab Syafi'i tak perlu melainkan niat dia.
Ni saya dengar usolli fardhu isya imaman. Imam Nawawi rahimahullah dah sebut dah. Imam tak perlu niat jadi imam. Yang perlu niat menjadi makmum. Kalau imam tak payah. Sebab kan kawan macam kisah sahabat Nabi yang kita bincang tu kan. Dia solat. Lepas tu Nabi kata dengan sahabat, siapa nak bersedekah pada orang ni? Dia dah solat. Dia tak niat jadi imam pun. Lepas tu datang Nabi kata, siapa nak sedekah pada orang ni? Dan para sahabat kata, macam mana ya Rasulullah? Solat bersama dia. So 2-3 orang sahabat bangun solat bersama kawan tadi. Dia tak boleh tukar niat dah. Dia takbir. Tak mana tukar niat dia. So dari situ kita faham bahawa imam tak perlu niat jadi imam. Imam tak perlu niat jadi imam. Makmum je nak ikut imam. Dia kena niat nak jadi imam makmum orang tu. Itu kena faham konsep dia. Jadi kan orang kita imam lillahi ta'ala Allahu Akbar kan. Nampak sangat tak belajar. Kalau orang tu kata, ustaz ni orang mufti. Walau mufti. Walau kadi daerah. Walau hakim mahkamah syariah. So benda ni memang terang-terangan dalam kitab Raudhatul Talibin. Imam Nawawi tulis benda tu. Imam tak perlu niat jadi imam. So benda tu kita faham bila Nabi suruh para sahabat ikut orang tengah solat. Orang tengah solat, suruh ikut je. Jadikan dia imam. Dia punya niat, start awal solat tadi dia nak jadi imam ke tidak? Habis dia tukar. Imam lah. Mana boleh imam lah, dia dah ada takbir. Tahu kan, lepas takbir awak tak boleh tukar niat. Kalau was-was pula, ni zuhur ke asar? Zuhur ke asar? Dah terlajak zuhur, tak solat lagi. Dah takbir, zuhur ke asar? Tak boleh, awak kena keluar. Awak tak boleh teruskan solat tu. Pasal awak tak tahu takbir tadi solat apa. Zuhur ke asar? Yang ini yang kes kenapa mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, rahimahullah, dia tak bagi orang tu takbir dalam keadaan tak tahu dia solat apa. Bila takbir Allahu Akbar, lepas tu, solat apa? Dia kalau kes memang kita pergi masjid, azan zuhur, memang kita siap-siap di rumah, itu kita faham. Tapi katakanlah, awak terlewat bangun, tak solat zuhur lagi. Asar dah masuk. Masuk tandas, keluar-keluar, Allahu Akbar. Betul? Zuhur ke asar? Itu tak boleh. Itu masalah yang kita kata rosak tu. Itu sebab kenapa timbulnya teguran Imam Syafi'i supaya jangan sampai orang tu tak sedar ketika takbir tu dia buat apa. Itulah datang kes usolli tu. Bukan lafaz usolli. Usolli tu diorang reka lafaz niat sebelum takbir. Sebab nak bantu hati jangan tak tahu buat apa. Itu masalah sebenar. Tapi kalau pada solat yang kita memang kita datang subuh, tak ada solat lain dah. Unless solat isyak tak solat lagi. Kan tertidur, tak solat isyak lagi. Pergi masjid je, Allah Akbar. Ni subuh ke isyak? Subuh ke isyak? Contohnya kan. Itu masalah dia. Kalau awak tersilap macam tu ya. Kalau dia kata ada solat tu satu je, awak takkan ada yang lain, tak timbul tajuk lah lafaz niat tu kena bantu hati. So basically memang dari situ kita faham bahawa bila orang jadi imam, dia tengah duduk solat seseorang, kita temankan dia solat. Memanglah tak ada kaitan masalah dia kena tukar niat. Sebab tu dia ulang sekali lagi. Imam tak payah niat jadi imam. Imam tak payah niat jadi imam. Tak perlu imam lillahi ta'ala Allah, tak payah. Terus saya kata kalau orang tu buat juga dia ada masalah. Sebab dia tak faham apa yang dimaksud, apa fake imam tu dia tak tahu. Antara pertama sekali kes niat lah. Ya? Imam kat mana? Tak payah. Nak buat apa? Sebab balik pada asal, imam tak perlu niat jadi imam. Saya ulang balik. Imam tak perlu niat jadi imam. Sebab dia solat je zuhur. Yang orang belakang ikut-ikutlah dia. Yang ikut dia tu yang kena niat jadi makmum. Pasal ada dua orang. Awak ikut ni ke ini? Saya mana-mana pun aci. Allahu Akbar. Tak boleh lah kan? Kalau kena boleh bayang zaman dulu, zaman Umar. Bila orang ramai solat dalam masjid beramai-ramai. Ni sekumpulan, tu sekumpulan, tu sekumpulan, tu sekumpulan. Solat qiyam Ramadan. Kan sampai Umar paksa dia orang jadi satu imam je. Yang Umar paksa, yang Umar kata bid'ah tu, dia paksa orang solat belakang Ubay. Itu dia kata bid'ah tu. Walaupun sebenarnya benda tu pasal tak ada siapa sanggup untuk jadi imam untuk semua. Hantar Nabi sendiri pun tak wajibkan ikut baginda. Tapi bila Umar tengok kelang kabut ini sekumpulan Umar pecahkan. Umar kata leh, satu imam je. Ubay pula best. Lepas 20 malam ke-20 dia lari. Dia tak datang. Makmum hilang, imam hilang. Imam tak datang masjid. Dia solat sendiri.
Ya, lepas bila bersolat dengan jemaah, dia kan tengok masalah kemampuan orang berdiri lama ke tidak. Jadi dia pula kan memang guru Quran, Ubay bin Ka'ab. Jadi dia nak baca sendiri panjang-panjang. Kalau ada makmum belakang lepas tu batuk. Tak pasal? Kena imam lama kan, ada batuk pula. Tahu tak boleh isyarat dengan imam batuk. Kalau isyarat batal tau. Kalau batuk tu isyarat, bukan gatal tekak. Batuk batal. Ini yang bahasa Syafi'i kata apa? 3 huruf, lebih 3 huruf tu kan? Ya. Awak syaratkan dengan batuk adalah batal. Tak boleh dengan suara. Pelik lah ini. Okey, tu maksud dia alim. Dia kena tahu tentang fake solat. Macam nak batalkan solat. Kan dia nak batal, nak keluar daripada soft. Lepas tu makmum tegur dia macam mana. Makmum sebut tasbih subhanallah. Maksud dia ada salah pergerakan. Ataupun dia terkuat pada solat zuhur. Sepatutnya tak baca kuat. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum pun subhanallah kata. Gemar kan di masjid. Dia makmum pula kena tahu. Tak ada makmum pun kena tahu nak tegur imam macam mana. Dia imam sasul. Fake makmum pun kena ada juga. Dia kena faham ni dalam berjemaah ni banyak orang tak tahu bab ni. Yang ini yang berkali-kali saya ulang kes apa? Yang saya sebut dekat ni apa yang kes apa dulu yang Puncak Alam tu punya masjid tu kan. Itu kisah yang paling viral lah. Kan? Walaupun sebenarnya kisah lain ada lagi. Cuma kisah tu viral sebab ada video kan. Jadi kat situ makmum kena tahu apa patut buat bila imam silap. Imam pula kena tahu bila makmum tegur dia, apa patut cara tegur makmum tadi. Macam perempuan ketepuk. Kalau imam tu dengar perpek-perpek belakang, yang tu kan, kena faham bahawa ada teguran tu. Perempuan tak boleh tegur dengan subhanallah. Subhanallah. Imam macam ni. Imam macam apa punya suara sedap ni kan. Masalah juga. Suara buat bulu perindu Perempuan tak usah buat lah. Jadi perempuan tepuk. Yang tu. Yang lelaki tasbih subhanallah. Bila normally kesilapan ni, teguran dengan tasbih ni atau dengan tasfik ni, tepuk ni, bila imam silap pergerakan, normal macam tu. Silap pergerakan. Kalau dalam kes masalah bacaan, perempuan tak boleh tegur dengan lafaz, dia boleh tepuk lah. Perempuan boleh tepuk lah. Kalau lelaki kena tegur dengan bacaan lah. Kalau imam tu silap kan, bacaan, dia kena tegur. Dia tak boleh biarkan. Dari siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaikum waladdallin kan. Awak dengar, awak kena ulang balik siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kena buat macam tu. Itu cara teguran baca. Lepas tu Nabi sendiri SAW bila baginda sangkut kan, pernah sekali baginda solat, lepas tu terganggu kan, tak lepas. Lepas tu lepas solat Nabi tengok Ubay bin Ka'ab ada. Nabi kata, wahai Ubay, engkau ada di sini. Dia kata, ada ya Rasulullah. Kenapa kau tak tolong, kau tak betulkan bacaan aku tadi? Nabi tegur dia. Bila kes bacaan, kena bacaan juga. Tapi kalau pergerakan macam imam tu rukuk ke sujud ke sebelum satu pergerakan yang lain, so dia tasbih lah subhanallah. Imam bangkit daripada tasyahud awal, tak ada tasyahud awal, subhanallah. Kita tasbih subhanallah. Tapi kena ingat, bila imam, katakanlah imam terlanggar, ada benda imam terlanggar, awak kena terus follow. Kena terus follow. Macam hari tu, bila kes imam salah baca Fatihah, awak follow. Dan imam tu pula kalau tersedar, dia tersilap kan, dia tegur. Dan dia ni kalau tidak lepas solat boleh tegur, maklum kepada imam, kita tadi baca Fatihah tadi salah rakaat kedua, imam terus tambah satu rakaat. Tapi katakanlah imam tu tonton sujud sebelum rukuk, ataupun dia sujud sekali terus bangkit, dah tegak kan. So makmum ketika tu tasbih lah subhanallah. Tapi dia imam dah tegak, dia tak payah patah balik dah, dia terus ganti rakaat baru. Maksud dia kita follow imam sampai last nanti rakaat terakhir, imam akan tambah rakaat lagi. Maksudnya patutnya kalau solat tu 4, kalau rosak satu, maksud dia ni dia rukuk, dia sujud sekali je, so dia kena tambah satu lagi. So makmum tak boleh mufarakah. Saya sering tengok orang Malaysia ni asyik mufarakah. Bukan imam sikit mufarakah, dia lompat suka mufarakah dia je. Mufarakah ni bila kita tegur imam tak follow, baru kita mufarakah. Terutama contoh macam tasyahud akhir, kan imam patut duduk, tapi kita subhanallah, imam tak turun balik. Kalau kes-kes lain, imam follow teruskan, imam teruskan, sambung je solat berkenaan, teruskan solat tersebut, dan makmum follow sampai dia tambah rakaat lagi satu lagi. Macam tadi dah ditegak kan, dan solat rakaat kedua tu void.
Dia sujud sekali je. So jadi makmum bukanlah keras sujud sendiri, tak. Bila imam berdiri, awak ikut follow imam. Tapi imam kena tambah. Ini kena mutual understanding. Bila imam pun tahu dia silap, dia tambah satu rakaat lagi dan dia solat. Itu cara dia. Kalau tidak, lepas solat kita tahu, Pak Imam tadi kita kan, oh ya ke? Bangkitlah. Sambung lagi, satu lagi. Ini fake tentang masalah ni banyak orang tak tahu kan. Yang saya tahu Malaysia punya mufarakah kerja. Imam sekarang mufarakah. Mufarakah. Asing diri daripada imam. Ni semua memberontak semua. Kan? Ini khawarij tak boleh tak? Dia kata imam ni kita kena follow. Jadi sebab tu basic dia kalau imam tu silap. Hatta dalam kita fiqh manhaji pun dia sebut yang tu. Mana makmum tu akan follow imam tu terus. Lepas tu imam tu kena tambah rakaat. Kalau dia boleh betulkan lagi, dia betulkan. Kalau dia tak boleh betulkan lagi solat tersebut, dah langgar habis kan. Macam daripada rukuk terus sujud. Silap kan? So dia berdiri sambung, dia tambah satu rakaat lagi barulah. Mana dia berdiri balik, rakaat tu adalah rakaat baru. Rakaat yang rosak tu void. So kita nampak dia macam asalnya 4 rakaat atau 3 rakaat kan. So salah satu rosak, tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Kalau ada yang rosak. So makmum kena tahu dah imam tu ni, dan imam kena tahu cara untuk tambah rakaat tadi. Dia tak tahu macam mana, jadi macam ni lah. Lepas solat macam kes tu, macam lepas solat. Bila imam dah silap, lepas solat kita, imam, tadi baru 1 rakaat. Iya ke? Dia bangkitlah teruslah. Tambah rakaat lagi. Ini cara, ini fake yang berlaku. Sebab tu, bila kadang-kadang kita pelik. Bila kita cerita Nabi SAW berlaku kisah macam tu, Nabi ditegur. Kan, solat patutnya 4. Nabi solat 2. Nabi bagi salam. Lepas tu salah seorang sahabat tegur. Sahabat yang lain diam. Nabi pula macam dalam keadaan macam tu. Macam, ada benda tak kena. Tapi Nabi tak tahu benda tak kena tu. Lepas tu seorang sahabat tegur. Nama dia, gelaran dia Zuliadain. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku siratul solat amnasid. Adakah solat dipendekkan atau kau lupa? Nabi kata, solat tak dipendekkan. Aku tak lupa. Lepas tu Nabi kata, asahim maqala Zuliadain. Betul ke apa Zuliadain cakap? Sahabat lain angguk. Nabi terus bangun. Terus Allahu Akbar. Sambung solat. Ini benda yang patut orang tahu macam mana nak betulkan. Belum? Tak boleh. Macam tu macam kes macam bangkit untuk rakaat kelima. Ada yang ikut lah. Rakaat 3 je dia bangkit untuk nombor 4. Tak ikut lah. Yang tu kita tasbih, dia akan turun. Imam akan turun. Kalau kes yang lain, tadi kan dia silap tu, dia teruskan ikut follow imam. Bukan batalkan solat. Solat tak batal. Awak rosak rakaat. Yang sering silap orang ni, dia ingatkan bila tersilap Fatihah tadi, batal solat. Mana pula batal solat? Rosak rakaat. Macam tadi atau tersujud sekali, terus bangkit. Maksud dia apa? Rosak rakaat. Dan tu kena tengok pula kalau benda tersilap tadi, sasul tadi macam mana? Kalau contoh macam benda masih boleh dibuat, contoh macam kes, imam tu dah sujud sekali. Dia bangkit, sepatutnya ini baru antara 2 sujud. Tiba-tiba dia dan kepala dia ingat ini dah tasyahud akhir. Ini pernah jadi sekali kes kat AJN. Imam tu bangkit. Kita orang yang belakang ni macam, dah terasa pelik ni. Masa imam ni macam lama kan. Iya betul, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun, subhanallah. Dia pun sujud balik. Mana dekat situ, dia pun sebenarnya was-was dah. Tapi dia tak yakin apa benda dia silap. Bila orang kata subhanallah, so dia tahu dia tambah sujud. Ni dia bangkit balik, tasyahud balik. Kemudian baru, sujud 2 kali sebelum bagi salam. Sujud sahwi, apa dia bang? Terus? Terus? Kita follow semua. Kita follow sampai habis. Lepas tu imam tambah pun tambah juga. Tak ada hal. Kita tambah juga. Maksudnya kalau kita follow tu kan, mungkin banyak ulama kata macam, kalau macam tu orang tu kan dapat 3 rakaat. Contoh macam maghrib. 3 kan. Imam solat rosak 1. Dia datang masbuk, imam rosak rakaat pertama. Jadi rakaat kedua imam tu rakaat pertama imam sebenarnya. So dia dapat 3 lah. Kalau dapat 3 lah. Pasal dia niat untuk solat imam 3 rakaat. Atau ikut imam 4 rakaat. Yang rosak kalau yang first lah. Kalau rosak tengah nampak sangat. Tak cukup. Rosak yang first. Jadi memang kita kata dia solat-solat tiba-tiba cukup. Aku rasa masbuk dah ni. Dia masbuk tapi asal cukup pula. 1, 2, 3 ni. Lepas tu soalan dia kena tak payah tambah lah. Selesai lah solat dia.
Dengan syarat sujud sahwi bersama imam lah. Imam sujud sahwi sama. Walaupun dia tak lupa apa. Aku tak lupa apa-apa. Sebab makmum kena ikut imam. Kalaupun imam sujud sahwi, awak sujud sahwi. Walaupun imam tu, kan makmum semua, kasi ingat semua. Imam Allahu Akbar, sujud. Imam sujud, awak sujud. Walaupun awak tak lupa. Imam terlupa, awak tak lupa. Itu tetap awak kena ikut imam. Ini konsep kena faham, ikut imam sampai hatta benda yang tambahan penampungan solat tu yang kita tak ada silap apa, imam buat, tetap follow. Itu tak boleh kita tinggalkan imam. So, jadi macam kes tadi, macam kes apa kita sebut ni, memang sepatutnya macam kes bila kita terbatal atau rosak solat, rosak rakaat dalam solat, kita boleh kalau kita tegur dan solat kita terlepas, dah terlepas. Macam Fatihah tu terlepas lah. Tegur pun tak guna kan. Jadi kita kena ni balik lepas solat lah. Maklum kepada imam. Nak cakap macam mana? Dah rukuk Allahu Akbar. Salah tadi lah. Mana dia cakap? Imam, tadi Fatihah salah. Mana cakap macam tu? Awak tak tegur imam dengan suara. So bila waktu dia lepas bagi salam lah, macam para sahabat terbagi salam, diorang macam confused. Rasa tak habis lagi. Tapi Nabi dah habiskan solat. Bila seorang bertanya, Nabi kata, ya ke? Dan bangun balik. So, kalau benda macam tu, memang kita kata imam, dia dapat maklumat, dia terus bangun dan dia terus sambung solat. Dan sujud sahwi lepas daripada tasyahud sebelum daripada bagi salam. Itu perbuatan Nabi. Itu Nabi SAW buat. Nabi buat macam tu. Ada riwayat dan Nabi bagi sujud sahwi lepas bagi salam. So, ala kuliah yang pentingnya, memang kita kata Nabi buat macam tu. So, jangan keluar ayat macam, tapi dah bercakap. Kan Nabi cakap tadi. Betul? Tapi dah bagi salam. Kan Nabi salam tadi. Dua-dua keadaan ni Nabi bagi salam dah bercakap juga. So dan solat dah valid. Mana yang lepas dua tu sah. Tak zero semula. Orang kita suka zero balik. Kosong balik, start dia kosong. Kalau imam tak pandai tu masalah. Ini yang kita belajar ni. Basically macam ni. Kalau dia kata, andai kata imam kita, kalau imam rawatib macam tu, solat dia kosong balik, oleh kerana awak tak dapat maklumkan dia, dan dia jahil, awak tahu tapi tak bagi tahu, dia kena follow lah. Follow balik lah, kosong balik semula. Tak payah tambah ambil dua, lepas tu jalan belah kan. Tak boleh tu. Imam tasyahud awal dia, Assalamualaikum, dia belah. Tak boleh. Imam tak bagi salam, tak boleh keluar tau. Kecuali dalam solat khauf. Solat peperangan saja yang boleh. Imam tu tunggu, awak habiskan solat, bagi salam sendiri. Lepas tu yang kedua pula masuk solat satu rakaat, lepas tu tunggu imam, gerak sama imam. Itu je, yang lain tak ada. So basically memang bab ni kena perhati betul Macam kes yang tadi yang kat AJN tu, imam tu dia kira tasbih subhanallah, dia pasal apa dia tak buat lagi? Dia tak buat lagi apa? Sujud. Sujud sekali lagi, so dia terbagi salam. So bila kita tasbih subhanallah, so dia sambung je lah. Dia tak perlu ulang balik rakaat. Ada pun macam kes Fatihah tertinggal, awak dah rukuk sujud, tak boleh reverse dah. Memang kena tambah rakaat. Apa tak buat lagi boleh dibuat. Apa yang tak buat lagi boleh dibuat. Apa yang dah terlepas tak boleh digantikan kecuali dengan rakaat yang baru. Rakaat yang baru solat tidak dibatalkan. Ini yang kena faham. Solat tak dibatalkan suka hati. Hatta para sahabat Nabi dahulu, Umar bin Khattab terburai perut, ditikam, mereka tak batalkan solat. Kita ni gitu-gitu sikit batal, sikit batal, setiap kosong balik. Ini masalah sebenarnya, kefahaman tak belajar fiqh dengan betul. Tapi lah kita buat macam ni kan, orang kata codoh best batu salam, semua orang tak betul, dia seorang betul. Betul, kami betul. Kalau orang cakap itu kan, saya kata, terus terang saya kata, awak tak ngaji kitab lah. Kalau ngaji awak tahu benda ni, pasal tak ada batalkan solat. Kalau kentut, ya batal solat. Mula zero balik kentut pergi wuduk solat semula. Tapi kalau yang ini, kes ni rosak perbuatan dalam solat, dia boleh ditampung dengan ganti rakaat, bukannya dibatalkan solat tu dan mula kosong balik. Sebenarnya yang ini banyak orang tak tahu. Macam kes itu kan, sebenarnya solat orang yang rosak rakaat kedua, yang lain semua betul. So dia tambah satu rakaat lagi je. Yang ini yang banyak fake ni, imam tak tahu, makmum tak tahu. Makmum tak tahu nak buat apa, imam tak tahu nak buat apa. Okey. Ada buat balik, normally buat balik.
Macam sekali kan. Macam saya ceritakan macam di Malaysia, tak pernah lagi berlaku imam keluar daripada masjid. Keluar daripada soft, pergi batal wuduk ke, tak ada. Betul? Saya tahu imam Malaysia ni robot semua. Bukan? Dia tak pernah. Tak pernah ada. Di Tanah Arab pernah berlaku. Hatta Masjid Nabawi pernah jadi kes sekali. Ada video lagi. Syekh Ali Huzaifi saya. Dia ada Allahu Akbar. Tu ala dia sukum. Dia keluar. Maghrib. Dia pergi keluar. Orang tunggulah. Sebab itu yang berlaku. Cuma masalah kesnya ni, riwayat datang dua. Ada khilaf dia dua. Lepas takbir ke sebelum takbir? Sebab kalau sepatutnya, kalau imam dah takbir, dia dah masuk dalam solat. Bila dia batal, dia keluar tapi makmum masih dalam solat. Dia nak masuk balik, tak boleh. Jadi imam macam tu. Itu riwayat dia, kalau ikutkan Nabi, perbuatan Nabi. Memang Nabi sendiri pernah buat. Nabi solat dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi kata, ala rislikum. Riwayat dua. Satu riwayat Nabi dah takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba Nabi kata, ala rislikum. Satu riwayat Nabi isyaratkan, bila Nabi keluar, pergi mandi wajib. Nabi tak mandi wajib lagi. Terlupa. Biasalah. Tapi benda ni untuk Nabi tunjuk pada kita syariat. Kena faham bila Nabi tersilap ke tersasul ke, itu untuk syariat bagi kita. Jadi bila Imam Masjid Nabawi macam tu, dia keluar. Okey, satu riwayat kata tak, imam tu belum lagi takbir. Dia boleh kata pada makmum, ala raslikum, makmum tunggu dan soft, tak ada duduk-duduk. Tunggu sampai imam datang. Selagi tak datang, tunggu kejap. Tunggu. Memang para sahabat Nabi tunggu sampai Nabi masuk rumah, mandi wajib, datang balik. Datang balik. Menitik-nitik rambut Nabi, air menitik-nitik dekat rambut Nabi SAW. So jadi yang ini kena faham. So macam kes dia pasal benda tu baru permulaan solat. Kalau tengah solat imam tu baru sedar, yes, batal. Dia kena keluar. Macam lepas rakaat kedua, tiba lah, tak wuduk lagi punya. Tak wuduk lagi. Bukan tak wuduk. Terkentut dah tadi, tak teringat. So dia kena keluar. Keluar dari solat. Makmum tunggulah. Dah okey, bila imam keluar, ni yang kes masalah kan Nabi kata liyalikum. Hendak duduk belakang kamu, ul ahlam wan nuha, orang yang punya kelembutan dan juga ada akal. Sebab yang belakang imam tu yang akan ganti imam, dia tak boleh ambil orang yang keras, yang baca keras-keras ke macam nak baca panjang. Dia tak ada kelembutan. Sebab tu Nabi kata pastikan orang belakang kamu. Itu berlaku banyak macam kisah Ubay, dia tarik orang keluar daripada soft pasal dia orang ini budak muda lagi yang tak reti apa hukum fiqh. Jadi takut nanti dia tak tahu macam mana kalau imam batal nak buat apa. Itu maksud dia. Bukan macam orang kita bayangkan halau budak daripada soft. Ayat tu kena ingat Bila dia kata duduk belakang kamu ni, kena tengok siapa belakang. Sebab orang belakang tu, kalau apa jadi pada imam, dia kena ke depan. Kalau imam sujud tak bangkit, dia kena angkat kepala tengok apa jadi. Kalau imam tak bangkit kan, tumbang, mati. Dia kena take over terus. Allahu Akbar. Imam jatuh sujud, nanti dia sujud. Dia kena bangkit. Allahu Akbar. Tak ada macam, Mat, aku pahal. Tak, dia kena tahu. Yang makmum pun kena tahu. Pasal yang belakang imam tu yang paling layak untuk take over solat. Ini banyak orang tak tahu. Saya perhatikan macam blur. Dekat Malaysia tak tahu imam nak buat apa. Kalau imam keluar apa nak buat. Tapi macam Bukit Ramputra pernah 2 kali kot orang kena. Sekali saya, sekali ustaz lain. Bukan apa. Mula-mula orang tolak. Kita orang dah tak nak, kalau boleh tak nak jadi imam. Biasalah. Kan? Pasal memang Nabi tak galakkan siapa ziarah satu kaum, satu tempat, jadi imam mereka. Hadis Sunan Abu Daud, manzara qauman fala ya ummahum. Bersiapa ziarah satu kaum, janganlah jadi imam mereka. Punca sebab apa? Sebab kita mungkin tak tahu orang tempatan tadi baca panjang ke pendek, lama rukuk sujud dan sebagainya. Sebab kita mungkin sakitkan orang dengan perbuatan kita. So dia kena biarkan orang situ. Jadi tapi geng-geng ni suka tolak ustaz. Lepas kuliah, tolak ustaz jadi imam. Kita apalah. Yang saya sekali tu saya lah. Masuk rakaat pertama, kedua okey. Bangkit untuk ketiga, tiba-tiba saya rasa terkencing. Benda macam tak boleh tahan. Ni kan kita tengah hantar masalah. Bukan ingat Allah Ta'ala, ingat kencing. Jadi saya pun pusing ke belakang, ambil mikrofon, cocok dekat abang belakang saya belah. Mujurlah abang tu reti. Abang tu terus take over solat, sambung sampai habis. Saya datang balik, saya masuk pula kat belakang dia. Makan orang. Okay, cerita dia. Lepas solat saya kata, first time. Oh, dia kata tak, second time. Dia ada ustaz satu lagi. Keluar dari solat macam tu. Itu mujur dia tahu. Dia buat pakai-pakai. Dia toleh kiri kanan kan. Dia buat apa ni? Masalah lah. Sebab memang solat tu berterusan.
Tak boleh kita matikan solat, batalkan, start over. Haram membatalkan solat dengan tanpa sebab. Tak boleh. Kalau awak hadas je, kalau solat tu rosak macam tu, imam masa tumbang ke, awak tak boleh batalkan solat lagi, tahu. Tak boleh batalkan lagi solat. Hatta imam tumbang sekalipun. Imam mati kat depan tu kan. Tak boleh. Oh, imam batal. Okey, batal. Tak boleh. Macam kes solat Jumaat yang apa? Lempang imam tu kan. Kalau diorang belajar fake yang sebenar, memang boleh 3-4 orang tangkap orang tu kan, ketuk-ketuk dan sebagainya, masuk dalam bilik, lepas tu sambung solat balik terus tanpa batalkan solat. Macam kes Umar lah, kisah Umar kena tikam tu. Para sahabat memang kejar dengan orang tikam Umar. Tapi dah sekali Abdul Rahman bin Auf, dia yang tebarkan kain dia, jadikan terserkup kawan tu sampai kawan tu rasa tak boleh lari, bunuh diri. Kan, Abu Lu'lu'ah tu bunuh diri. Yang campak ke atas dia kain. Okay, ini sebabnya kain selempang penting. Kain selempang kan, penting. Gelak kan dia, orang kata kita hina pula. Tapi betul pun. Macam bumi tu kan, dia boleh keluar daripada masjid, pergi kat kawasan luar, sambung solat kat luar. Dia tak perlu batalkan solat. Dia tak perlu tunggu kat situ, tahu bangunan nak roboh, pergi tunggu apa. Sepatutnya Allahu la ilaha illa huwal qayyum kan. Yang video tu kan. Sepatutnya orang keluar. Semua move keluar, imam duduk balik. Macam tuan-tuan perasan tak? Time Nabi SAW alih kiblat. Tuan-tuan bayang macam mana agak? Ni banyak orang cerita tau. Kan Nabi pindah kiblat ke Masjid Kiblatain. Kat Madinah ada Masjid Kiblatain yang dikatakan asal masjid tu kiblat dia ke Baitul Maqdis. Kemudian tukar ke Masjidil Haram. Dalam solat asar, Nabi tukar kiblat dan solat asar. Tuan-tuan bayang macam mana Nabi tukar? Bercakap tak ada. Bercakap tak boleh. Tuan-tuan bayangkan macam mana Nabi buat agak-agak. Nabi pergi jalan terus, Nabi pergi ke arah sini pusing, kemudian para sahabat terus pusing badan. Ikut Nabi ke arah Mekah, asal hadap Baitul Maqdis. Dalam solat macam Nabi kata, Nabi cakap, batal lah solat, mana solat boleh bercakap. Kayak ini dah pindah Madinah tau. Dah pindah Madinah 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, tiba-tiba disuruh menghadap ke Masjidil Haram. Dalam solat. Mana cara macam mana? Nabi terus bergerak daripada depan tu, pergi bergelap ke sini, hadap ke sini, para sahabat pun follow Nabi punya arah badan, sambung solat. Itu betul tak ada macam para sahabat macam, apa hal ni? Tak tahu tak? Para sahabat macam, apa hal ni kalau jenis orang kita punya gerak? Itu macam, apa hal ni kan? Tahu? Imam tu boleh keluar macam tu lah. Itu cara pergerakan. Sebab tu Abdul bin Auf, dia lemparkan kain ke atas Abu Lu'lu'ah, tapi dia sambung solat jadi imam. Sampai sekarang geng-geng belajar fiqah tak nak bincang hadis kisah ni. Geng-geng belajar fiqh, bergerak lebih 3 kali tak boleh, nanti batal, tak boleh hadap alih dadan daripada arah kiblat, tak boleh. Tuan tak ada jawab. Takkan para sahabat tak faham agama, kita lagi faham. Soalan simple je. Takkan dia orang tak tahu cara solat yang betul, kita punya detail kali sikit je batal terus. Ini masalah sebab kita kisah tu berlaku. Dia orang teruskan solat. Makmum belakang tahu-tahu dengar takbir suara Umar. Tiba-tiba sambung baca Abdul Rahman bin Auf. Abdul bin Auf yang sambung bacaan Al-Fatihah. Lepas kejar mengejar berlaku depan. Dia orang yang belakang ni dah tasbih. Subhanallah, lama sangat tak ada bacaan. Lepas takbiratul ihram tak baca-baca. Sampai belakang subhanallah. Kan zaman tu masjid gelap. Tak macam zaman kita. Jadi orang tak tahu apa jadi. Kat depan tu yang diorang tak ada. Oi, Omar kena tikap. Diorang tak ada. Sebab tu solat berterusan, tak batalkan suka hati. Ini saya nak fahamkan betul. Orang kita batalkan solat suka hati je. Pok batal. Sikit pok batal. Ini batal. Menyampang imam batal. Kan? Makmum sikit batal. Mana boleh, tahu tak? Okey. Faham So jadi alim fiqh ni penting. Dia kena tahu cara dia batalkan solat, teguran makmum pada dia. Macam makmum tegur solat dia, dia kena tahu. Kalau dia kata dia tersilap nak tambah rakaat, macam mana? Adakah dia boleh ulang balik perbuatan? Kan perbuatan dia. Macam ada orang bincang. Kalau imam tu dia patutnya tasyahud awal. Dia tak tasyahud awal, dia berdiri tegak straight. Tegak. Makmum kata subhanallah, dia turun balik.
So dalam perkara ni banyak para ulama kata solat dia telah batal ataupun rosak sebab dia tambah rukun. Problem dia sekarang ni adalah perbahasan timbul, dia tanya saya soalan, lepas tu dia tanya dah, dan soalan ni telah dijawab oleh 2 orang ustaz besar kat Malaysia. Ustaz ni kata ni, ustaz ni kata ni. Saya kata ustaz yang kata tak batal tu betul. Dia kata kenapa? Sebab imam tu kalau dalam keadaan dia merasakan bahawa memang dia tak silap perbuatan tadi, dia ingatkan duduk tu tak apa, dia ingatkan benda tu memang bila makmum tegur dia duduk balik, dia ingatkan macam tu cara. Kalau dia faham macam tu, solat dia sah. Tapi kalau dia tahu tak boleh duduk balik dan dia duduk juga, maka solat dia batal. So imam tu tahu ke tidak? Itu soalan timbul. Dan makmum pula kena tahu pula bila tasbih subhanallah, bila imam tu tegak ke atas tu kan, awak janganlah paksa dia turun. Subhanallah, subhanallah, imam tegak, subhanallah, awak kena ikut dia. Awak cuma tegur tasbih subhanallah, tapi awak kena ikut dia. Awak tak boleh kekal kepala keras kan, ini paha imam ni hangguk tu. Tak boleh. Awak kena tahu cara awak tegur. Tadi tegur, okey. Kalau tasyahud akhir, yes, itu sekali kat bank Islam. Jadi imam tu bangkit untuk rakaat kelima. Yang bangkit-bangkit dia berdiri terus. Mujur yang belakang-belakang tu ada Arab apa yang orang Arab, saya beberapa orang. Subhanallah. Imam pun faham. Duduk balik. Kalau imam tu buat kepala apa hal? Ini jadi kes lah bagi pasal cerita. Dekat belah hulu Yam. Tapi lah imam tu meninggal lah. Orang tak ampunkan dia. Dia solat tarawih. Sepatutnya tarawih berapa rakaat? 2 lah. Dia solat 2. Orang makmum semua niat 2. Lepas tu bila dah berdiri tu kan, dia berdiri ketiga. Makmum tasbih subhanallah, dia tak nak turun. Dia tegak ke atas. Yang makmum duduk tasyahud lah. Tunggu. Dah sekali lama agaknya dia berdiri tegak makmum sekian. Dah sekali dia pusing. Ikut je lah. Yang makmum pula kan. Apa ipar dia kata, gini tahan gelak. Takut tergelak. Member depan tu dah ikut je lah kan. Macam tu Ketar menahan apa? Menahan ketawa. Imam tak, ni masalah dia, imam tak tahu cara untuk buat apa. Bila makmum tegur tu kan, kalau itu tambahan rakaat, macam katakan tambahan rukun, imam tegur je, dia kena turun, dia kena stop. Kalau dia terlajak tadi macam kes bagi salam sebelum sujud kedua pun dia terus tambah je, itu tak ada masalah. Tapi yang tu dia kena turun. Rakaat kelima dia tak boleh bangun untuk rakaat kelima. Kalau subuh ketiga tak boleh. Kalau hatta solat sunat kan, qiyam Ramadan tu 2 rakaat, dia bangun untuk ketiga. Memang kita takkan subhanallah, kita akan follow dia. Tapi dengan syarat memang sebut. Macam hari tu sekali jadi kes dekat SN Taklim. Abang kita ada. Kan? Saya tersolat 5. Tapi ada solat bersanding dengan saya. Tapi ada yang berhenti buat 4 je. Tapi tak ada seorang pun bunyi subhanallah. Saya pun tak tahulah. Lepas solat pun kata, Ustaz solat 5. Okay, Nabi pernah jadi kes macam ni. Nabi ditegur, ya Rasulullah kau solat 5 rakaat. So Nabi terus pergi ke depan, dia sujud 2 kali. Sujud sahwi 2 kali, habis. Tak perlu tambah rakaat, tak perlu apa. Itu kalau kita terlebih. Ini semua kena tahu. Maksudnya imam pun kena tahu. Kalau dia kata dia terlebih kan, Pak Imam lajak lebih rakaat tadi. Waktu imam pun terus pergi kat depan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dia kena buat macam tu. Sepatut. Kita ikut lah. Kalau yang mana dia tak buat kecuali mufarakah lah. Yang mufarakah tak payah lah. Tapi siapa tak mufarakah, follow imam sujud, awak sujud sekali. Itu cara betul Ni fake ni kena faham betul. Saya kesian kat Malaysia ni banyak kes solat macam merebah sebab ni. Makmum tak tahu jadi makmum, imam tak tahu jadi imam. Okey. Baik, dia kata fa iza ijtama'a man huwa ajwadu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqahu. Dia kata jika berhimpun siapa yang dia lebih elok bacaan dan siapa yang lebih kurang bacaan berbanding dia, akan tapi dia lebih apa? Faqih. Quddimal qari'u al-afqahu 'ala al-aqra' ghairul faqih. Akan dikedepankan ya. Kalau dia berhimpun siapa yang dia ni kurang bacaan dengan siapa yang apa dia kata kurang bacaan, lebih elok bacaan dengan siapa yang kurang bacaan tapi apa lebih faqih. Dikedepankan qari yang lebih faqih ke atas qari yang tidak faqih. Kalau dia baca betul, memang lebih sedap daripada ni, atau dia lebih banyak hafal daripada ni. Tapi problem dia yang ini, kawan kita seorang lagi ni, dia kurang hafalan
tapi dia lebih faqih. Dia dikedepankan ke atas kawan tu. Sebab tajuk dia masalah bacaan. Jadi satu benda, masalah sah batal solat nanti macam mana? Kita bagi yang tak faqih, tiba-tiba tersasul. Dia macam buat apa ni? Ini masalah. Dia takkan boleh macam tu. Dikedepankan qari, dia kata yang lebih faqih ke atas, yang lebih kuat, lebih banyak menghafal, tapi namun tidak faqih. Fal hajatul fiqhi fi shalah wa ahkamuha asyaddu. Kerana keperluan kepada fiqh dalam solat dan hukum-hukumnya lebih kuat min hajati ila ijatil qiraati, berbanding dengan mengelokkan bacaan sahaja. Kat situ kena faham. Mana dikedepankan yang kurang bacaan tapi lebih alim tentang hukum hakam solat. Ini pasal kes nanti kalau apa-apa jadi dalam solat nanti, yang akan boleh selesaikan dia. Yang ini, kalau kita bagi dia di imam, bacaan dia betul. Tapi problem dia tak tahu apa jadi. Kalau kena tegur dan solat, tak kerti apa nak buat, masalah. Dia tersasul ke? Dia tersasul kan? Dia Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah. Tu. Nak buat apa ni? Nak tambah rakaat baru ke? Dia tak tahu masalah. So tu basic dia kepada orang lebih faqih. Itu yang lebih utamakan. Okay. Kemudian summal afqahu al-a'lamu bi sunnati. Kemudian orang yang kena kedepankan untuk solat jadi imam ni adalah yang paling faqih, yang paling tahu tentang sunnah. Yang paling tahu tentang sunnah. Sah, pasal dekat sini tajuk sah batalnya imam. Sah batalnya solat. Sah batalnya makmum, dia kena tahu. Kalau dia tak tahu tentang sunnah, dia macam mana? Banyak juga saya perhatikan kadang orang tu kata dia terfaqih, tapi tak, dia peliknya bila time dia keluarkan pendapat semua ikut akal. Itu salah juga. So dia mesti paling tahu sunnah. So sesiapa yang dikatakan digelar sebagai apa? Alim kan, atau ulama. Kalau hadis hukum tak hafal macam mana? Jadi seorang alim. Sebab agama ni bukan datang dengan ikut akal. Agama datang dengan dalil. Dan kalau awak tak pernah tahu dalil tersebut, macam mana awak nak pimpin ataupun ajak awak betulkan solat orang ikut cara betul? So sunnah ni memastikan kepada kesahihan ibadat. Bahan kita kata kan, pasal kita kata syarat ibadat tu diterima Allah Ta'ala dua. Satu, ikhlas. Kedua, mutaba'atis sunnah, ikutan kepada sunnah. Solat mengikut cara Nabi. Kalau dia tak tahu, dia masalah lah. Dia baik, bagus, tapi solat tak reti, tak boleh juga. Fa ijtama'a imaman mutasawiyan fil qiraati. Jika berhimpun dua imam yang sama dari segi bacaan, dua serupa. Maksudnya hafalan dia ni banyak, ini pun banyak juga. Tapi lakin ahaduhuma afqahu wa a'lamu bi sunnati. Akan tapi salah seorang di antara mereka lebih faqih, lebih tahu tentang sunnah. Qaddimal afqah, dikedepankan yang paling faqih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil qiraati sawa. Kalau mereka dalam bacaan sama, fa a'lamuhum bi sunnati, maka kedepankan siapa yang lebih tahu tentang sunnah. Ini kita faham Yang siapa yang tahu tentang sunnah, orang tu dikedepankan dalam masalah apa menjadi imam. Okey. Kemudian ketiga, thummal aqdamu wa asbaqu hijratan min biladil kufri ila biladil islam. Kemudian dikemukakan, dikedepankan yang paling awal, yang paling mula-mula, yang paling cepat hijrah daripada negeri kafir ke negeri Islam. Dia benda ni basic dia ada kepentingan sebab ikut pada zaman Nabi dahulu. Bila makin awal dia pindah tinggal dengan Nabi, pertama masalah ujian berkenaan dengan masalah iman dia. Sebab dia beriman dengan Islam atau dengan Nabi ketika Islam tengah lemah. Makin awal dia hijrah, makin jelaslah itu keadaan dia. So lepas Islam dah menang, orang masuk Islam lepas tu dia punya nilai tak serupa seperti orang yang Islam awal, Islam yang mula-mula. Satu. Kedua, orang Islam awal tadi dia dah duduk dengan Nabi lama. So dia dapat lihat perbuatan Nabi dalam solat, perbuatan Nabi dalam semua ibadat tadi, taharahnya sebagainya, dia dapat lihat lebih banyak banding yang Islam kemudian. So basically memang patutlah dia dikedepankan, terutama yang daripada negeri kafir kepada negeri Islam. Idza kanu fil qiraati wal ilmi bi sunnati sawa. Itu kalau sekiranya mereka dalam bacaan dan juga pengetahuan tentang sunnah sama. Keempat, thummal aqdamu islama. Kemudian dikedepankan orang yang paling awal Islam. Idza kanu fil hijrati sawa. Kalau mereka dalam hijrah serupa. Hijrah sama-sama, tapi siapa lebih Islam awal? Ini memang ada beza. Lepas tu kadang-kadang tu kadang-kadang hatta Nabi sendiri SAW, para sahabat yang Islam lepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah kan Nabi pernah tegur sekali. Ini pasal kes apa? Kes gelaran sahabat. Dia gelaran sahabat ni, Nabi namakan semua. Hatta badui kencing dalam masjid tu pun sahabat. Okey. Hatta Abdullah bin Ubay ibn Salul, ketua orang munafik, yang banyak ayat Quran turun tentang kemunafikan tentang diri dia.
Tapi tetap Nabi gelar sahabat. Nabi kata jangan nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat dia. Bila ada orang tawarkan diri, anak di sini tawarkan diri untuk bunuh bapa dia. Nabi kata jangan nanti orang berkata Muhammad bunuh sahabat dia. Jadi Nabi gelar dia sahabat. Tapi dalam masa sama, Nabi asingkan pengertian sahabat tu bila mana berlaku pertelingkahan antara Abu Bakar dan juga Khalid bin Walid. Kes satu peperangan, Khalid bin Walid jadikan ketua tentera. Ini lepas Khalid bin Walid dia masuk Islam tahun ke-7. Lepas Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun ke-6. Yang banyak masuk Islam tahun ke-7 tu. Ada yang Islam awal tapi tak pindah macam Abu Hurairah. Dia Islam awal. Tapi dia pindah ke Madinah lewat tahun ke-7. Macam Ibn Abbas, mak dia Ummu Fadl pun Islam awal. Tapi pindah ke Madinah tahun ke-7. Lepas daripada perjanjian Hudaybiyah. So pergerakan daripada Mekah ke Madinah tu macam open. Tak ada halangan. Jika tidak dulu kena sekat. Jadi ketika tu bila kita kata apa Khalid bin Walid jadi ketua tentera, satu operasi, lepas tu dia bunuh semua orang. Dia bunuh. Dia bunuh semua. Abu Bakar tak setuju. Dia bertekak. Dia bertekak. Mungkin adalah terkeluar dari mulut Khalid bin Walid something. Jadi Nabi kata da'uni ashabi. Biarkan aku biarkan aku dengan sahabatku. Lepaskan, jangan kacau sahabat-sahabatku, Nabi kata. Nabi berkata juga dan satu riwayat Nabi kata la tasubu ashabi, yang kamu cela sahabatku. Tuan-tuan kan tahu kisah warid hadis ni. Banyak orang baca hadis ni dia tak tahu sebab urut dia apa. Sebab kat sini kita dapat differentiate nilai nama sahabat tu. So Nabi boleh kata pada sahabat-sahabat macam Khalid bin Walid tu, Nabi kata jangan cela sahabat aku. Lepas tu Nabi kata kerana sungguhnya seorang kamu jika dia menginfakkan sebesar bukit Uhud emas di jalan Allah Taala, takkan menyamai sedekah seorang sahabat ni satu huluran tangan. Kalau dia ambil beras ke banyak ni kan, atau gandum banyak ni, atau ataupun makanan ke apa banyak ni, atau separuh bukit Uhud yang awak infak ni tak sama dengan diorang punya infak. Nabi cakap macam tu sekali. So kat sini Nabi differentiatekan macam Abu Bakar. Maksudnya orang yang Islam awal kan, kita kata dari konsep Islam awal hijrah bersama Nabi. Kat sini Nabi asingkan. Dua sahabat ni kena jaga. Pasal saya tengok ada orang macam Ismail Kasim yang sesat kan. Dia akan sesat. Dia kata sahabat telah munafik dia. Quran mengatakan sahabat munafik. Kamu kena lawan dia cakap itu kan. Dia tak tahu nilai sahabat. Memang kita kata gelaran sahabat semua pakai. Tapi kita punya itibak kepada as-sabiqun al-awwalun je. Orang mula-mula awal-awal masuk Islam. Macam Allah sebut dalam Quran dalam surah At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqun al-awwalun. Dan orang mula-mula yang awal-awal ini masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, kan muhajirin juga kalangan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik. Orang yang sahabat Nabi yang awal masuk Islam dan orang ikut mereka dengan baik. Tak kira zaman mana, hatta zaman kita sekarang. Allah kata apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Telah redha Ta'ala terhadap mereka dan mereka pasti redha terhadap Allah Ta'ala dengan pemberian Ta'ala hari akhirat nanti. Wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar, atas sediakan untuk mereka syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka dalam selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itu kerjaan paling besar. Kejayaan yang paling besar. So kalau kita pasti kat situ as-sabiqun awwalun. Sebab tu dalam kes imam ni pun siapa Islam awal, siapa awal hijrah tu ada nilai. Faham tak? Dari konsep masalah iman, Quran pun sebut itibak kita pada golongan ni. Golongan yang mula-mula awal-awal masuk Islam. Muhajirin Ansar tu yang awal masuk Islam tu ada nilai yang berlainan dengan orang lain. Bukan kita rendahkan apa macam Khalid bin Walid ke Amr bin As, tak. Diorang sahabat Nabi juga. Cuma nilai yang mula-mula awal masuk Islam macam Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya, itu nilai yang tak serupa. Pasal diorang ni akan rekodkan untuk menjadi itibak kepada umat. Umat ikut mereka menjadi satu arahan Allah Ta'ala. Macam 100 surah Taubah. Sebab tu kenapa tajuk hijrah Islam ni masuk okay. Thumma, kemudian barulah yang sering disebut al-akbaru sinnan, yang paling tua dari segi umur. Idza stawaya fil umuril madiyati kulliha, mereka dua sama pada semua urusan dari yang mula bacaan sunnah kemudian paling awal hijrah, paling awal Islam, semua situ sama. Ada baru kita tengok apa quddimal akbar sinnan, akan dikemukakan atau dikedepankan yang mana lebih tua dari segi, lebih besar dari segi usia. Liqaulihi sallallahu dan sahabat Nabi sallallahu fil hadithil madi, hadis yang lalu, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Dia kata kalau mereka dalam hijrah ni ada serupa,
Maka dia kata, yang awal di kalangan mereka dari segi silm. Dalam satu riwayat Sinan. Sinan paling tua umur. Yang satu riwayat paling awal Islam. Okey, wa liqaulihi, dan kadang-kadang sabda baginda dalam hadis yang lain, wal ya'ummukum akbarukum, hendaklah mengimamkan kalian orang paling tua di kalangan kalian. Orang paling tua. Tapi lah kalau tua tak faham, salah jugalah. Okey, tapi nak fahamkan memang kita kata dari semua benda sama. So kita tengok usia. Siapa lebih senior dari segi usia. Okey. Fa istawa fi jami' ma sabaq. Kalau sekiranya semua benda sama, umur pun serupa. Semua umur 40. Siapa jadi imam ni? Engkau lah. Tak, jadi. Dia kata kalau sama, quri'a bainahuma, akan buang undi di antara mereka berdua. Cabut undi. Qur'an ni undi faman ghalaba fil qur'ati quddima, barang siapa yang menang ataupun dimenangkan dalam undi tersebut, dia dikedepankan. Okey, itu jelas okay. Dan samping yang saya letakkan, dia kata wasahibul baiti, dan tuan rumah. Bila kita pergi rumah orang, tuan rumah tu ahaqu bil imamati min dhaifihi, lebih layak dengan menjadi imam untuk keimaman berbanding tetamunya. Even pun tetamu dia tu paling alim sekalipun, tuan rumah tu lebih layak berbanding dengan tetamu yang datang. Kalau dia izinkan dia. Lepas tu jangan kita kalau pergi tempat orang gatal jadi imam. Awak tetamu kan? Saya tak tahu, saya ingat. Saya rasa ustaz ni sama sebenarnya. Ada sekali saya jumpa dekat Kota Damansara. Dia waktu Ramadan ustaz luar banyak masuk KL. Tak nak cakap tapi orang kata tak sedap, tapi saya kata cek duit raya. Okey. Tapi jangan cakap, saya cakap. Jadi sekali tu ada, saya tegur, yang saya ada cerita seorang ustaz tu. Dia sebut, dia baca hadis kisah Bilal bin Rabah. Yang Nabi kata, wahai Bilal, ceritakan aku amalan paling kau harap selepas kau masuk Islam. Kerana aku dengar tapak kaki kau di syurga. Jadi kisah tu dia pakai untuk kata sahabat Nabi buat benda Nabi tak ajar. Dia sebut itu. Tapi saya nak tegur pihak masjid. Saya kata ustaz tu masalah sebab ada hadis lain. Saya kata hadis Uthman bin Affan, Nabi kata bahawa wuduk macam wudukku ini, solat 2 rakaat, tak bercakap dengan diri dan 2 rakaat tadi, dia tak bersembang dengan diri sendiri, dan 2 rakaat mana ingat Allah Ta'ala saja, diampunkan segala apa telah dosa-dosa dia. Ini Nabi yang sarankan solat lepas wuduk. Kenapa nak kata Bilal bin Rabah buat benda Nabi tak ajar? Nabi masjid tegur, hantar mesej saya dekat dia. Lepas tu dia minta pihak masjid nombor saya untuk dia cakap. Dia cakap dengan saya dah. Dia kata kenapa? Apa cerita? Saya kata ustaz semalam cakap salah, saya kata. Cuma ada banyak benda yang saya tegur dia. Sebab sekali dia merajuk tak nak angkat telefon. Ada benda saya cakap. Last sekali dia tak angkat telefon. Saya kata ustaz salah buat macam tu. Okay, tapi yang saya tengok dia waktu time hari tu datang, saya perasan lepas solat isyak sebelah saya, pasti sebelah saya. Waktu solat isyak tu. Habis solat isyak dia langkah baru orang, pak sampai ke depan. Saya tanya dengan kawan-kawan orang masjid Kota Damansara. Saya kata apa dia buat? Dia minta jadi imam. Dia minta nak jadi imam. Mungkin sedap kot bacaan dia, suara sedap kot. Belajar Taranum. Minta jadi imam. Ini satu benda tak layak. Awak datang tempat orang, jangan kemukakan diri awak untuk jadi imam. Awak tetamu. So jadi pasal tuan rumah tu lebih layak. Macam imam rawatib tempatan tu, masjid itu lebih layak jadi imam banding awak. Jangan kita kan nak ke depan dia jadi imam. Ni masalah orang kita ni. Betul lah dah belajar kan lagu sedap Wayati lah Sikah lah apa kan. Janganlah gatal jadi imam. Kat sini memang kita kata kerana memang paling layak. Okey, kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu punya sabda, la ya ummanna ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Janganlah mengimamkan seorang lelaki akan seorang lelaki yang lain pada keluarganya, pada keluarga lelaki tersebut, tidak juga pada kekuasaan ataupun kerajaannya. Demikian, okey. First, rumah. Demikian juga kerana hadis Nabi tadi, penguasa. Macam kita di Malaysia ni, di mana kalau di wilayah persekutuan, paling layak jadi imam adalah agung. Kalau agung masuk satu masjid, dia lebih layak jadi imam banding imam tempatan. Faham Kalau dekat Kedah, Sultan Kedah lah. Kalau dekat Perak, Sultan Perak. Dalam kuasa kejajahan dia paling layak jadi imam. Dia paling layak
menjadi imam berbanding orang lainnya di situ. Sebab Nabi kata lah, Nabi kata janganlah mengimamkan seorang lelaki yang lain pada keluarga orang tu, tidak juga pada kerajaan dia, kekuasaan dia. Yep. Pun tak ada juga. Okey, solat jenazah dengan solat fardu lain. Solat jenazah dengan solat fardu lain. Sebab bila kena solat jenazah, kenapa disuruh atau disarankan orang paling rapat ke anak ke sebagainya? Sebab orang paling sayang pada orang tersebut, dia patut mengepalai. Bismillah. Pasal benang ni masuk mulut. Bismillah. Okay. Dia paling sebab dia kedepankan sebab apa? Dia paling sayang. Sebab solat jenazah, dia bukan macam solat fardu biasa. Dia adalah solat untuk mendoakan si mati. So, orang patut mengepalai doa tadi orang paling sayang pada si mati. Itu maksud dia. Itu bukan macam kes solat berjemaah tadi, tak. Solat fardu 5 waktu tu lain. Mengepalai orang dan solat waktu lain. Adapun solat jenazah tak timbul tajuk. Memang kita kata orang paling sayang. Macam buat doa lah. Kadang orang kita, ustaz doakan anak saya. Kan saya anak saya gini lah, gitulah kan. Saya kata, Kak, saya tak sayang anak akak macam akak sayang anak akak. Sebab doa paling makbul, dia masih doa paling tulus. Pak Imam, kadang-kadang bila solat jadi, dia tunggu sampul. Cakap ni marah, memang imam kampung marah ni. Memang betul, tak nafikan. Abang saya cerita. Dia ajak orang kan, dia jumpa ustaz ni. Ustaz, datang rumah, ada buat kenduri sikit. Tak datang. 3-4 kali dia tak datang. Lepas tu lah sekali dia cerita dengan kawan dia. Mu salam tu, mu letak tak sampul. Dia salam kosong tak boleh. Dia salam mesti ada isi. Salam ada isi baru Pak Imam tu datang. Oh ya ke? Abang saya cakap, memang ini masalah sikit lah. Sebab dia berbeza tau. Orang yang solat mendoakan si mati tu, yang memang disayang dengan orang yang dibayar. Tak sama. Ini tak sama, tak serupa. Sebab tu beza kat sini kena perhatikan. Macam kita lantik imam tu, sebab kita tugaskan dia untuk jaga 5 waktu. Solat kan, dia tak boleh lari. Mesti datang balik. Kan dia Zuhur kena ada, Asar kena ada, Maghrib kena ada. Imam tu kita lantik kena manjang di situ. Yang kita lantik lah. Kita lantikkan kerajaan kan. Bila tauliah tu diberikan, memang dia kena ganti macam seolah-olah ganti sultan, ganti agung. Kadang Nurul Persatuan, imam yang solat tu kan, menggantikan agung. Tahu tak? Untuk datang. Kalau tak agung kena pusing. Imam sini, jadi imam sini. Jenuh juga kan. Itu contoh. Jadi macam kes solat jenazah tak serupa. Supaya dia lebih, solat jenazah tu lebih berupa doa untuk si mati. Kak. Kalau orang tu solat jenazah masbuk, dia kena takbir jugalah. Maksudnya dia kena cukupkan takbir. Imam bagi salam, kan dia kena teruskan takbir dia. Kata masuk-masuk, imam dah Allahu Akbar. Lepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia jangan bagi salam, teruskan takbir. Dia kena cukupkan takbir tersebut. Dia kena cukupkan takbir dia. Habiskan. Dia tak boleh tinggal. Macam juga takbir raya. Solat takbir, hari raya kan. Awak masuk-masuk, imam dah Allahu Akbar. Awak kena Allahu Akbar sampai cukup baru follow imam. Awak tak boleh nak tinggalkan. Macam rakaat pertama tu kan. Kena ni. Kalau masbuk kedua, kena tambah lagi lah. Kena takbir tetap takbir. Takbir tetap takbir. Sebelum bacaan Fatihah, takbir tetap kena takbir. Kalau imam dah buat 2, awak bawa masuk-masuk, awak kena tambah 2 lagi. Faham kan? Okay, jadi takbir tu tak ditinggalkan. Sambung lagi. Okey. Wa kadzalika sultan ahqqu bil imamati min ghairihi. Demikian juga sultan, yakni penguasa atau pemerintah, dia lebih layak dengan keimaman berbanding orang lain. Wa huwa al imamul azam, dan pemerintah ni ataupun raja ni ataupun sultan ni, dia adalah apa? Imam yang terbesar, is biggest imam. Tahu tak? Saya kata kalau dia datang, kalau Ijazah Agung datang masjid sekian, imam tu kena tawarkan agung untuk imam jadi imam dulu. Sebenarnya. Kalau imam agung kata apa? Apa boleh. Sebab dia paling layak jadi imam banding imam yang tempatan. Sebab negeri kawasan jajahan dia. Faham Imam terbesar. Okey. Li umum hadis al-madi qabla qalil. Kerana umum hadis yang telah lalu sebentar tadi ni hadis tu. Okey, wa kadzalika imam masjid ar-ratib. Demikian juga imam masjid yang ratib, yang kita berikan dia tugasan untuk jaga masjid sebagainya, yang digajikan untuk jadi imam situ, dia lebih aula min ghairihi, dia lebih utama banding selainnya. Illa min sultan, kecuali banding
Penguasa. Bila penguasa datang, ada Perdana Menteri, ada Agong, ada sekian, Agong dulu. Tapi kalau kita benda tu di Perak, dan Sultan Perak. Kalau Kedah, Sultan Kedah. Kelantan, Sultan Kelantan. Dia sentiasa siapa jajahan siapa. Faham tak? So, dia paling layak jadi imam. Dengan sebab itu, bila macam pemerintah-pemerintah ni, dia kena faham lah. Bila dia paling layak jadi imam, dia kena latih lah untuk jadi imam. At least Fatihah ke, kan? Kuliah Kafirun ke. Betul. Kan masa kosong banyak kan? Itulah cara betul. Sepatutnya ada. Pemerintah kena belajar jadi imam. Fake imam pun belajar juga kan? Di belakang subhanallah. Baca sedap ni, orang puji. Jangan. Orang subhanallah bukan puji awak. Orang pelik apa hal macam ni. Subhanallah, tasbih dia dua. Tasbih kerana takjub. Dengan satu nikmat. Memuji kebesaran Allah Ta'ala. Satu lagi kepelikan. Bila kita macam orang tu cakap benda pelik. Subhanallah. Macam pelik. Macam Nabi bila para sahabat kata apa? Bila Nabi pernah kata pada para sahabat. Kan? Udu'u lahu tabib. Bila ada seorang sahabat ni luka. Nabi kata panggil untuk dia tabib. Lepas tu para sahabat yang lain kata, ya Rasulullah, anta Rasulullah. Doa je lah. Nabi pun kata, subhanallah. Subhanallah tu macam, bagus ni korang. Tak. Apa hal korang ni? Tasbih tu macam tu, tasbih solat tu. Subhanallah tu maksud dia apa? Apa hal ni? Jadi dia faham lah, bukan dia faham macam tasbih tu. Saya ingat ada kisah dulu kawan saya cerita. Kawan saya ni meninggal lah. Dia dulu rupanya, dia kira muazzin, atau orang KL panggil Bilal lah. Dekat masjid tu, masjid Umar Khattab yang kat Balad Damansara. Masjid tu. Saya punya lah, waktu tinggalkan belajar tu, tahun 90, 92, 93, dia jadi imam situ sampailah dia meninggal beberapa tahun lepas. Saya tak tahu dia dekat situ. Kita orang berpisah lah. Pasal dulu saya pergi rumah dia, kakak dia kahwin dia. Dia cerita sekali tu waktu kakak dia kahwin dia cerita. Kita orang tidur dekat pondok Bangsal, dekat rumah dia. Dia cerita pasal apa? Kisah orang nak kahwin anak Pak Imam. Pernah dengar? Tahu tak dia cerita kelakar lawak ke? Allah Alam. Dia macam ni, Pak Imam nakkan menantu. Tapi dia nak menantu ni kerja keras, pandai cakap Arab. Kan? Cakap Arab apa lagi ada 2-3 benda lah karakter. Ada kata kerja ni pandai berenang lah. Ada yang geng-geng tengah tu tambah pandai menyelam. Saya ada cerita tambahan dia. Cerita tambahan dia tak saya cerita yang berasas dia. Jadi budak ni dia nak ambil hati Tok Guru Pak Imam ni. Dia makan pulut. Pak Imam nakkan orang kerja keras. Dia makan pulut tak basuh tangan. Dia makan pulut tak basuh tangan. Tangan tu kasar lah. Salam Pak Imam. Kasar tangan ni. Ini satu contoh kan. Tak apa ni. Lepas tu kemudian dia tebarkan lagi. Tebarkan jala. Pak Imam pun jahil bahasa Arab juga. Dia cakap tebarkan lagi. Tabarkan lagi. Tebarkan lagi. Faham tak? Dia adalah benda ada. Something. Saya tak ingat kawan saya cerita. Lepas tu nak jadi cerita. Dia pura-pura pandai bahasa Arab sebagainya. Akhir dapat kahwin pandai Pak Imam. Bila ada kahwin Pak Imam. Pak Imam ajak dia jadi imam kat rumah. Dia memanjang-manjang reject. Sakit perut lah, sakit ni lah, sakit ni. Cukup seminggu, hari Jumaat datang. Bini dia tahu lah dia tak kerti solat. Bini dia tahu. Memang isteri mesti tahu. Kan saya kata kan, orang perempuan beria lah. Kan, kalau suami tu kahwin dua, minta cerai. Suami tak solat, dah tua minta cerai. Dia minta cerai bila suami tak solat, tak minta cerai. Suami kahwin, minta cerai. Tak reda. Kan? Tak kahwin, tak apa. Tak solat, tak apa. Jadi cerita dia bini tahu. Jadi bini dia pesan. Dia kata nak pergi ni, apa ikut abah pergi masjid macam mana ni? Dia kata macam ni, abang pergi, abang buat apa abah buat. Apa abang buat, abang buat. Semua sekali. Dia pun pakai serban, berdiri kepala besar gitu kan. Naik, lepas tu Pak Imam duduk dekat, dia pun tunggu lah kan. Dan bini dia pesan apa? Ikut abah buat apa. So Pak Imam depan, hari Jumaat ni kan. Pak Imam depan, dia duduk belakang, orang pun tengok dah menantu Pak Imam kan. Dia pun kan bila imam baca dia pun alhamdulillahi rabbil, dia follow belakang. Lepas tu bila orang tepuk dia, ada orang tepuk dia, dia ingat apa? Orang tu puji dia, bagus, sedap, lagi kuat dia ikut imam. Pak Imam duduk jadi imam tu habis kan. Habis kan dia habis solat, imam dah malu habis ni, imam terjun daripada tingkap surau kan, rumah surau kayu kan, terjun ke bawah lari. Dia pula tengok Pak Imam terjun, dia pun lompat kejar imam. Lari, imam terjatuh dalam sawah. Dia tak jatuh.
Dia tengok abah dia jatuh, pak mentua jatuh, dia pun terkejut sekali jatuh. Lepas tu pak mentua angkat kepala. Dia pandang muka pak mentua. Dah habis solat bah. Dia ingatkan itu ritual solat juga. Lagi terjun dari sawah tu. Ni kadang-kadang benda macam ni lah. Benda yang kadang bila tepuk orang ingatkan apa? Subhanallah. Kan? Subhanallah tu orang tegur awak salah tahu tak? Okey, faham Okay. Jadi sebab tu macam apa sultan ataupun raja ataupun pemerintah kena bersiap sedia untuk jadi imam. Awak nak suruh orang ikut dalam masalah apa peraturan yang awak keluarkan, tapi awak tak boleh pimpin dalam solat. Macam mana? Orang kurang fake solat tu belajar lah. Takkan walau ambil masa berapa lama sangat, 5 tahun takkan tak boleh belajar. Kan 5 tahun pegang jawatan, takkan tak boleh belajar langsung. Datang baca salam berapa hari je, sekejap kan. Boleh belajar, serius. Sepatutnya kena hatta raja apa dia paling layak jadi imam. Dia paling layak jadi imam berbanding dulu, zaman dulu ada Sultan Abdul Samad kot, yang dekat Selangor, yang dia jadi khatib berkhutbah, jadi imam solat. Itu kena ada macam tu lah. Kena sedar. Awak bukannya istiadat pertabalan saja, awak pada masalah menjadi imam dalam solat. Raja-raja ni kena macam tu. Okey. Baik, hatta wa in kana ghairuhu aqra'u minhu wa alamu. Sehingga kan jika orang lain lebih apa? Lebih qori banding dia, lebih tahu banding dia. Kenapa? Kerana umum sabda Nabi, la ya ummanna rajulu ar-rajula. Janganlah mengimamkan seorang lelaki akan seorang lelaki yang lain fi ahlihi pada keluarganya wala fi sultani, tidak juga pada kerajaannya dan kekuasaannya. Okey. Nombor 11 lah. Terus ke nanti kot dah kan. Zaman-zaman ni tak boleh kumpul lama-lama. Apa corona virus. Tak ada macam ni lah. Kita alhamdulillah Allah tak jadikan Malaysia panas beberapa hari ni kan. Sebab dia kata apa virus tadi tak boleh ni kan, apa tak menular ketika kawasan tempat panas. Wallahu alam betul tidak. Tapi dalam masa sama kita yang belajar agama ni kena sedar. Dalam tajuk ni kita tak nak mati sebagai orang kena penyakit. Kita ambil precautious kan, basuh tangan dan sebagainya, kurangkan bersalaman, bersentuhan. Mungkin pasal saya macam saya semua tahu saya kena apa kan. Jadi kurangkanlah bersalaman. Lepas tu baru ni ada siapa dah sebut apa Ustaz Inos, dia kata tempat sekian ni tak tutup ke apa kelas kan, apa pasal corona. Lepas tu saya jawab, dia orang ni Wahabi biasa lepas salam lepas solat tak salam. Macam kita tabligh ada tu kan. Dia orang lagi cepat tersebar sebab mungkin datang tu dari luar bukan dalam. Tapi kes makan kan perhubungan dia orang kan, makan dan talam sebagainya. Dia memang dalam hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita jauhi orang yang ada penyakit yang boleh berjangkit, terutama melalui fluid badan. Sebab Nabi kata larilah kamu daripada orang sakit kusta macam lari kamu daripada singa. Itu kena faham. Penyakit tu tak boleh merebak sendiri. Dia mesti ada punca dia. Bukan macam pandang-pandang terus kena. Kadang orang dia ada mitos. Bila dia sakit mata, jumpa orang sakit mata, orang tak sakit mata, dia pandang orang tu kena. Sebenarnya kes tadi, dia berair mata, dia pegang. Lepas tu dia jumpa tadi kawan tu, dia salam. Kawan tu pegang tangan dia, lepas tu pegang. Kenalah. Itu tajuk asal dia, bukan sebab kerana penyakit. Tapi Nabi kata wafiru minal majzumi kama tafiru minal asadi. Larilah kamu daripada orang yang kusta macam mana kamu lari daripada orang yang macam mana kamu lari daripada singa. Pada konsep ini memang kita elakkanlah. Kebetulan mungkin ya kita kata kawan tu baik, tapi mungkin dia punya saudara bawa balik daripada China ke, daripada travel ke sebagainya, dia dah kontrak benda tu, ambil kat dia, lepas tu bagi kat kita pula bagi kat anak kita. Sebenarnya tu elakkanlah. Lepas tu Nabi suruh elakkanlah. Mana nak kena juga. Tapi kalau kena, kita pegang hadis Nabi SAW. Apa dia kata? Man mata fit ta'un fa huwa syahid. Orang yang mati kerana wabak penyakit, dia mati syahid. Kita tak minta. Tapi kalau tak nak pilih untuk kita benda berkenaan, kita redha. Kan? Precautious ambil. Berjaga langkah berjaga-jaga buat. Basuh tangan sebagainya. Yep. Terus? Tak ada. Okey, akak kita tanya macam orang yang baca sejadah imam, adakah dia perlu untuk macam lama sikit baru dia sujud supaya makmum faham ataupun tidak? Jawapannya tak ada.
Tak ada. Dia baca ayat sajadah tadi, dia terus sujud. Yang adab betul dia adalah mungkin kalau dia maklumkan macam Ramadan, dia kata insya-Allah dalam rakaat kedua kita nanti akan ada sajadah. Dia maklumkan. Itu ada makluman. Tapi saya ingat mazhab Maliki kot. Ada seorang kawan kita, ustaz ni, dia tak takbir. Dia maklumkan, dia bagi tahu. Nanti rakaat kedua, rakaat ni ada sajadah. Sekali dia time, saya duduk antara saf depan. Sekali time orang sujud, time dia sujud untuk qiraat bacaan tu, dia tak takbir. Orang makmum semua macam keras. Nak terjun ke tak terjun, nak terjun tak terjun. Dia turun dah. Itu masalah juga lah, pasal khilaf masalah kena takbir ke tidak. Ada khilaf. So basically memang bab sajadah ni kalau imam tu maklumkan saja dah cukup. Tak ada timbul tajuk cara kena berdiri lama tunggu baru sujud, tak ada. Tidak ada sebagai apa pos ataupun apa supaya manusia orang ramai macam tersedar ini untuk sujud, tak ada, tak payah. Tidak perlu, tak ada adab macam tu. Yang pentingnya dimaklumkan, kalau boleh dimaklumkan. Jika tidak, sebenarnya makmum tak ada confusion pun sebenarnya pasal kes sujud ni. So kita terangkan dulu sejadah ni, terangkan dulu pasal kalau makmum tu buat perangai terjun hanya bila imam dah terjun. Maksudnya dia jangan bergerak unless imam dah selesai bergerak. Ini akan selamat. Yang dia pun yang di belakang tengok orang depan imam tu gerak macam mana. Takkan jadi masa tersasul. Normally tersasul ni bila terjun. Dia terjun dah. Memang salah. Kes macam sahabat Nabi sini ceritakan, dan Sahih Muslim, diorang hanya sujud bila Nabi selesai sujud betul. Turun kepala Nabi, baru diorang ikut. Kita mana ada, kita baru je kita terjun. Pasal lenguh kaki lama berdiri, sakit pinggang. Kita terjun awal, tak boleh. Yang betulnya bila kita Allahu Akbar baru imam dah turun kepala baru kita turun. Kalau macam tu panggil apa kadar dah tersilap tu salah sikit. Kalau kita tengok macam mana? Sebab tak apa je lah. Kita kata kalau tersasul pun bangun balik lah. Yang kes dia kata katakanlah imam sujud, awak terukuk, tiba-tiba imam sambung baca balik, awak berdiri sambung terus, dan tak ada atas anda sebarang bacaan sujud sahwi ke tak payah. Makmum yang tersasul, imam rukuk, imam sujud, dia rukuk, lepas tu tiba-tiba imam sambung baca balik, baru dia sedar rupanya imam sujud sejadah, sujud batin lawah, lalu dia bangkit balik, teruskan solat bersama imam. Solat dia tak rosak, tak perlu dia tampung dengan sujud sahwi dan sebagainya. Faham? Tadi tak confuse tajuk tu. Okey, soalan lain. Okey, Tuan Haji kita kata macam kita tolak budak tahfiz Quran ni, hafal Quran ni banyak ke depan jadi imam. Okey. Benda ni yang kes yang akan datang kita bincangkan mengenai masalah imamnya kanak-kanak untuk orang dewasa. Yang saya sebut nama tadi, Amr bin Salamah. Ikut kepada kefahaman kaum dia. Dia ikut grup kaum dia, rombongan kaum dia jumpa Nabi, dia follow. Pembesar-pembesar, benda-benda orang tua semua ada. So dia budak. Umur dia 5-6 tahun ketika tu. Tapi tiap kali balik daripada jumpa Nabi, yang paling banyak hafal apa Nabi bacakan, dia. Nak jadi cerita hatta dia punya jubah ketika dia jadi imam tu singkat, senting. Bila rukuk dengan benda, nampak aurat. Sampai kan orang kampung tu buatkan satu jubah untuk dia. Perempuan-perempuan kata kenapa tak buat untuk imam korang ni jubah dia tu. Jadi dia pun buat. Dia kata tak adalah dia lebih gembira berbanding Islam, selepas Islam dan juga iman, berbanding dengan dia dapat baju baru tu. Memang diberikan baju baru untuk dia jadi imam. Jadi umur dia ketika tu 5-6 tahun. Amr bin Salamah, satu kampung solat belakang dia. So jadi macam kes tadi, macam kes tu, dia pasal mungkin Allah Alam, mungkin kerana mereka semua baru masuk Islam sama-sama. Dia pun sama-sama juga level masuk Islam serupa. Tapi umur dia paling muda, tapi dia paling banyak hafal. So kaum dia tolak dia jadi imam. Itu tajuk tadi pasal tak macam tadi lah, macam kes asal tadi, memang mungkin orang tua pada kampung dia pun mungkin ada lebih tahu berbanding dia. Dia lebih tahu banding Amr bin Salamah.
Tapi tetap kaum dia kedepankan dia. Cuma al-kuliah macam tadi, kalau kes tadi macam budak tadi, orang kurang afdal menjadi imam pada orang lebih afdal, itu tak salah. Sebab Nabi sendiri pernah solat di belakang Abdurrahman bin Auf. Kalau ikut pada Nabi dan Abdurrahman bin Auf, mana boleh bandingan. Tapi jadi kes Amr bin Auf, dia dengan para sahabat semua tengah tunggu Nabi. Nabi pergi tandas, lambat sangat balik. So diorang takut waktu habis, diorang solat. Tengah-tengah solat Nabi sampai. Lepas tu Abdurrahman bin Auf nak reverse, nak bagi Nabi masuk depan. Nabi suruh teruskan. So Nabi datang masuk dan soft dan jadi makmum. Kat situ para ulama kata bolehnya orang yang kurang afdal macam budak tadi menjadi imam pada orang yang lebih afdal macam orang-orang tua kampung tu. Tak ada masalah. Jadi dengan syarat tadi macam kes tadi kan, benda yang asas pada solat tadi dia memang dia kena tahulah. Kalau tak erti rukuk dulu ke sujud dan tak boleh lah. Kalau solat tak betul tak boleh jadi, tak boleh buat imam lah. Tapi dari kes masalah bacaan dia tadi tu menyebabkan dia lebih utama banding orang kampung yang lain. Walaupun mungkin pakcik tadi kan khatam kitab fiqh 3-4 jenis, tapi Quran baca ina atau ina, budak tu lagi utama lah. Saya tahu. Ya, tapi itu yang bila kisah Nabi sebut baca sama seperti itu kan, benda yang Nabi sebut tu itu bila contoh Nabi sendiri tak ada dekat tempat berkenaan, atau Nabi suruh tugasan keluar untuk buat kerja dan sebagainya. Itu yang biasa dalam kes ketenteraan ni. Nabi hantar dong keluar, tu Nabi sebutkan turutan tu. Siapa lepas ni. Adapun dalam satu kampung, orang boleh bersetuju untuk jadikan imam daripada siapa saja. Boleh jadi imam tu siapa saja, diorang setuju untuk imam tu daripada sekian. Ambil, tak ada masalah. Terutama Ramadan, kita bayar imam tadi datang daripada luar negara ke daripada sekian ke sekolah tahfiz Quran, tak ada hal. Paling sayangi lah. Kalau menyampah pun tak jadi imam juga. Kalau dia paling fakih, tapi orang tak suka dia, tak boleh jadi imam. Nanti ada depan sikit. Orang yang tak boleh mengimamkan satu kaum, orang yang kaum tu benci pun tak boleh, walaupun dia paling fakih, walau bacaan Quran paling sedap. Tapi kalau orang tempatan tak suka dia tak boleh jadi imam. Dia tak boleh jadi imam dalam keadaan orang benci dia. Itu sama juga asas dia. Basic masalah kita kata turutan Nabi berikan tadi kan. Kita kata yang bila dalam kes macam tu, macam kefahaman budak yang belajar agama tadi, banding pakcik pun tak faham banding dengan budak tu sebenarnya kadang. Sebab budak tadi dia belajar, dia bukan hafal Quran je, dia belajar fiqh juga. InsyaAllah kita faham macam tu lah. Baik sangka dengan budak-budak tu. Memang diorang masa dia penuhnya Quran dan juga ilmu. Kita mungkin ilmu seminggu 2 jam, 3 jam kan. Ada orang daily di sekolah tadi, daily benda tersebut. So benda tu lebih utama sebenarnya. Walaupun Nabi tak turutan tadi, yang ni turutan tadi kan, dalam masalah aulawiyat. Tapi dalam kampung tadi, kalau orang bersetuju untuk jadikan orang tu imam, kalau oppose tak jadilah. Kalau tak setuju kan, contoh macam, dan tak boleh imam kalau kata macam kampung tadi, kalau Tuan Haji kata budak ni tak apa pandai, Tuan Haji kena ke depan. Tak boleh Tuan Haji kata kenapa orang tak pilih aku, tak boleh. Tuan Haji kena ke depan dan saya lebih alim daripada budak ni. Jadi masalah fake, jenuh lah pula. So itu konsep kena faham juga. Orang kita tak ke depan. Mungkin pakcik-pakcik ni faham fake, tapi tak pernah tawar diri. So tak ada salah kalau bila terpilih budak tu untuk jadi imam kat atas satu kampung. Macam mana? Kalau orang tolak jadi imam lain kali, baca Rabbana atina fid dunya hasanah aja. Itu doa paling baca banyak. Saya kena kalau orang tolak jadi imam kan, kita tahu dah yang makmum pula tempat tu tak lari selagi tak baca doa. Kita dah habis solat atas bila astagfirullah, tengok dia lari tu pandang kita. Bila imam nak baca doa? Bila baca doa? Tengok jam. Tengok kat office ni dah kan. Tengok jam. Dia nak keluar ni. Tapi imam tak baca doa lagi. Saya perhati banyak kali kat Malaysia macam tu. Makmum tak nak lari selagi imam tak baca doa. Perlis. Perlis pun tengok masjid mana. Ada masjid yang geng-geng ahli bid'ah pegang. Yang memang nak suruh baca doa kuat sebagainya. Okey, ala kulihan, bila solution saya adalah saya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu selawat. Habis. Dia orang macam, aci ke? Memang aci lah. Dia tanyalah, memang aci lah. Ini doa paling Nabi banyak tak tinggal. Bahkan Aisyah cerita Nabi banyak doa dengan doa ni. Bahkan para sahabat Nabi sendiri pun bila ada orang kata doakan untuk kami, dia baca doa tu je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak hafal kot. Basic tu je sebenarnya, tak perlu doa panjang tu kan. Baca doa panjang lirik pun tak faham. Lagi masalah.
Kan? Itu perbuatan lepas solat lah, kita faham kan? Lepas solat. Tapi pada kes dalam solat tadi, kita kata macam kes kalau memang budak tadi tak layak, kita tak boleh diam. Macam kes teguran tak dibuat, selagi tu tak timbul tajuk. Kalau kita saya budak ni masalah ni, rukuk dia tak betul, dia ni tak betul, kena cakap. Banyak orang kena tak puas hati dengan imam masjid. Imam masjid ni baca pelik ustaz. Dia baca tak apa benda entah. Saya geram je. Bahkan kadang-kadang kata takbir dia pun Allahu Akbar. Kaf tu ada qalqalah. Kaf tu bukan qalqalah. Qalqalah qaf. Kan? Dia pergi qalqalah kan kaf. Kecoh lah. Ada orang dia kata saya dengar dia akbar, saya balik. Sampai dekat parking, Allahu Akbar. Dia pun start enjin balik. Tinggal. Ya, serius. Ada orang macam tu. Tapi masalahnya, kalau anda kata orang silap, awak kena tegur untuk jadikan kes. Kalau awak tak tegur, memang orang anggap benda tu betul lah. Saya bila tak jadi salah. Macam dalam kes macam sahabat Nabi yang bercakap. Dia ingatkan cakap tu boleh. Nabi tak suruh ulang balik solat tau. Lepas solat Nabi tegur, tak sepatutnya dia bercakap. Nabi kata solat ni takbir, tasbih, bacaan. Tapi Nabi tak suruh solat balik sebab apa? Sebab dia ingatkan solat boleh bercakap tu masih lagi boleh. Sebab satu masa dulu dia belajar, memang solat bercakap tak apa. Tiba satu masa dia datang balik ke Madinah, dan tak boleh bercakap. Dia tak tahu. Kes tak tahu tadi menyebabkan solat dia sah. Solat dia sah. Solat orang yang tak tahu dia salah pun sah. Yang solat masalah ni, awak yang tahu dia salah. Awak je masalah. Mana siapa yang tahu imam salah kan? Dia tahu imam salah tapi dia tak buat apa-apa. Awak dalam keadaan tadi solat awak masalah. Imam tu solat sah. Sebab dia ingatkan dia tak silap. Makmum ikut imam pun ingatkan imam tak salah. Pun solat dia sah. Selagi tak tahu, sah. Dia tahu je salah, dan timbul tajuk lain. Yang tahu salah ni kita je. Ni jenuh ni. So tanggungjawab kita lah pergi jumpa AJK masjid, cakap benda sekian, bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu, dan tajuk tu tadi atas kita je. Persoalan tu atas diri kita. Atas imam tu, atas makmum yang ikut dia, tak ada masalah. So kes dia apa? Bila makmum tu tersilap, dia ingatkan perbuatan tu tak apa, atau imam macam kes saya sebut tadi apa? Imam tu berdiri, tasyahud awal, kemudian makmum subhanallah, dia duduk balik. Kan? Ada ustaz kata batal solat dia, atau tambah rukun. Ada ustaz kata tak batal, sebab dia ingatkan benda tu boleh. Dia ingatkan benda tu boleh. Kefahaman dia sampai tahap tu je. So ketidaktahuan dia kat situ memang menyebabkan solat dia sah. Tak perlu ulang balik pun. Maka memang macam Nabi kata pada sahabat yang bercakap tu kan, dalam solat, Nabi tak suruh dia solat ulang solat balik. Nabi kata solat ini hanya takbir, tasbih, bacaan. Tak boleh ada kata-kata manusia. Nabi tak suruh dia ulang solat balik. Jika solat dia sah ke tak sah? Sah lah. Cuma kalau kali kedua dia buat, batal lah. Kali kedua kalau cakap, batal. Faham Dah, habis. Ada. Oh, sebelum salam. Sebelum salam. Dengar. Okey. Sebelum salam, memang dalam hadis Nabi sallam, boleh orang tu baca dengan doa apa saja dia nak. Masalah isti'adzah 4 perkara tu, itu satu. Sebab dalam hadis Sahih Muslim, Nabi sebut, okay, yang Nabi sebut, Nabi kata thumma yad'u bima sya'. Kemudian doa lah dengan apa dia nak. Lepas Nabi ajar tasyahud, Nabi kata kemudian doa lah dengan apa dia nak. Itu selain daripada yang isti'adzah 4 perkara tu, memang kita boleh doa apa saja. Minta apa, mintalah. Kita minta kereta baru ke, minta bini baru ke, minta sekian baru ke, laptop baru ke, mintalah. Tak salah. So Nabi kata, yang ni masalah yang jadi khilaf. Tajuk apa? Tajuk boleh ke minta benda lain daripada akhirat? Sebab alasan dia, sebab dia kata doa Nabi SAW tak pernah berbentuk duniawi. Tapi kita pegang dengan lafaz Nabi. Nabi kata doa apa dia nak. Tempat makbul doa dan solat tu, untuk seorang tu doa, ada 2. Dalam sujud, dan juga sebelum bagi salam. Itu 2 tempat yang dia boleh doa apa saja dia nak. Yang boleh datang bukan lafaz solat. Boleh datang bukan lafaz-lafaz solat. Macam mana? Bila akak baca doa daripada Al-Quran, itu bukannya akak baca Quran. Sekarang akak baca Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, ketika sujud contohnya kan. Akak tahu tak sebenarnya ayat tu bunyi wa minhum man yaqulu rabbana wa minhum tu akak tinggal sebab apa?
So akak tinggalkan sebab akak bukan baca Quran. Recitation Quran, akak kena baca the whole ayat. Bila akak tinggalkan separuh daripada ayat tersebut, akak bukan baca Quran, akak tiru doa Quran. You actually copying recitation, supplication daripada Quran. Bukannya akak baca Quran. Sebab tu masalah doa dari Quran ketika sujud. Ketika sebelum tu, tak ada masalah. Baca Quran ketika sujud tak boleh. Baca Quran tak boleh. Tapi doa, tiru doa Quran tak salah. Tiru doa Quran macam Rabbana zalamna anfusana tu kan. Itu dia kata sebab ayat penuh dia adalah bunyi dia qala Rabbana qala. Mana akak sebut qala Rabbana? Kan? Yang akak baca adalah Rabbana. So kita buang yang bukan doa tu. Pasal itu statement ayat tu penuh. Kita ambil yang ayat doa dia saja. So tak ada masalah, boleh doa. Bahkan doa dengan bahasa apa saja tak masalah. Bahkan Melayu pun tak batal solat. Sebab kalau bahasa Melayu batal, bahasa Arab pun batal. Kalau bahasa Melayu batal, ada ustaz kata batal kan? Bahasa Arab pun batal. Sebab tak boleh bercakap luar daripada perkataan solat, dalam solat. Tak kira bahasa apa. Sebab sahabat Nabi yang ditegur bercakap, dia cakap bahasa apa? Bahasa Arab. Kan sebab kawan dia bersin, Hashim. Dia kata apa? Yarhamkallah. Orang jeling dia. Kan? Dia kata pula, wah sakla ummah, apa hal korang ni? Dia cakap macam tu. Dalam bahasa Arab. Itu orang tepuk. So dia diam. Dia diam. Lepas solat ni dia kata Nabi tegur dia. Nabi kata solat ini, ia hanyalah takbir, tasbih dan juga bacaan. Tak boleh ada kata-kata manusia. So itu kita faham. Bercakap bahasa Arab pun salah. Maksudnya doa dan bahasa apa pun salah, tak kisah. Tapi bila kita kata dua tempat dikecualikan, boleh kita berdoa ikut apa kita nak, maka bahasa pun itu juga. Kalau tak lafaz, bukan panggil doa. When you say doa, akak tahu doa, kita katakan doa sebab apa? Doa, yang kita lafazkan doa tu doa, sebab ia tanda kita beriman, Allah Ta'ala sami'. Allah Ta'ala mendengar. Kita kata Allah Ta'ala sami'un, kan, as-sami' sebab dia mendengar suara, mendengar doa, sami'ud doa. Sebab tu kita lafazkan. Sebab tu para anbiya semua doa bunyi. Kalau iyalah, kalau para sahabat Nabi dengar Nabi surat Nabi apa pasal pula beza dia? Kat mana dikecualikan? Apa dalil? Apa dalil kepengecualian? Tapi kita kecualikan apa dalil dia? Sebab solat itu solat. Kalau contoh macam solat sunat, kan, yang berbeza dengan solat fardu tu cuma kes masalah kiblat. Kalau ada sunat atas kenderaan, boleh mengarah ke mana saja. Tapi bab wuduk kena ada. Tak ada macam tak ada wuduk tapi tak apa solat sunat. Allahu akbar. Mana boleh? Anything else other than that tak, sama aja. Yang paling-paling pengecualian bab tu je. Bab kiblat atas kenderaan boleh je. Tak menghadap ke mana. Kenderaan tu hadap ke mana pun lantakkan ketika dalam kenderaan. Tapi kalau untuk solat sunat, solat fardu tak. Itu je. Yang lain sama. Hukum dia sama. Faham So macam kes lafaz doa tadi memang kena lafaz. Nanti depan sikit kita bincang insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.